lisani qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini ya kita akan menyambung pengajian kitab Sirah Nabawiyah Nurul Yakin ya. Jadi kita tengok muka surat 369 ya. Jadi kita sambung saja perbincangan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai di hujung ya 369, kita sambung sikit saja. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah seorang yang selalu bermanis muka ya. Jadi Nabi ini memang dipanggil betasim ya, mubtasim. Mim batasimin, mubtasim. Jadi dia punya apa kita panggil ya, dia punya verbal noun dia ialah ibtisam. Ibtisam mana senyuman. Mubtasim orang yang tersenyum, suka tersenyum. Ya. Jadi kerana apa? Kerana sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi sebut apa? Nabi kata tabassumuka, senyuman yang kamu lemparkan fi wajhi akhika ya, bila berhadapan dengan sahabat kita, keluarga kita ataupun siapa saja, bila kita jumpa kita bermanis wajah ya, kita senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah ya, bagi kamu dapat pahala sedekah. Jadi berdasar pada hadis ini ya, sudah tentu Nabi yang menunjukkan, Nabi sendiri pun ya sudah tentu seorang yang suka tersenyum. Sahabat kata tidak kami lihat Nabi itu melainkan dalam keadaan tersenyum. Ya, melainkan perkara-perkara serius sudah tentu ya Nabi akan serius lah ya, seperti mana Nabi menyampaikan khutbah sebagai contoh, sudah tentu dengan suara yang lebih tinggi, dengan wajah yang ya kita kata lebih serius ya. Kadang-kadang disebut dalam sebahagian riwayat sampai merah ya, merah mata Nabi ya, untuk menunjukkan apa yang Nabi sampaikan tu perkara yang penting, perkara yang serius, bukan main-main. Kemudian yang kedua, akhlak mulia. Ya, kerana orang yang dianggap sebagai mulia itu ya mesti orang yang akhlaknya pun mulia. Akhlak dia ya. Jadi akhlak tu dipanggil akhlak karimah. Ya, seperti mana dalam hadis yang sahih disebut innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Innama hanya sahaja bu'istu, aku dibangkitkan, aku diutus oleh Allah li utammima, supaya aku menyempurnakan ya makarimal akhlak. Akhlak yang paling baik. Jadi orang Arab Quraisy ni akhlaknya sudah tentu baik. Ya, mereka orang yang memberi dan melayan para tetamu yang datang untuk tawaf, untuk umrah, untuk haji, ya, bagi makan, bagi minum, ya, bagi tempat tinggal, dan mereka tak kenakan apa-apa charges. Maknanya mereka memang orang yang kita kata ya selalu melakukan perkara-perkara baik, ya. Melakukan perkara yang disebut sebagai khairat, ya, khairat mana kebaikan. Tetapi macam tadilah ya, mereka ni ada sombong dia. Sombong ya, ada sifat mereka lebih pada orang lain ya. Dalam bahasa psikologi kita panggil sebagai ethnocentric. Ya, ethnocentric ni maknanya mereka punya bangsa tu lebih pada bangsa lain, macam orang Yahudi lah. Ya, orang Yahudi mereka anggap mereka ni the chosen people. Mereka ni ada apa ni ethnocentrism. Ethnocentrism tu sifat dia lah. Jadi mereka tu ethnocentric. Ya, terfokus pada etnik mereka tu. Ya, ethnocentric itu, ethno tu daripada perkataan etnik. Etnik mana kaum dia, ya, masyarakat dia. Jadi orang lain dianggap macam binatang. Orang lain dianggap macam tak ada apa, tak ada hak untuk hidup. Ya, dalam bahasa Arab disebut la yastahiqul hayah illa al-yahud. Tidak ada yang berhak untuk hidup melainkan orang Yahudi. Kalau begitulah mesej ataupun moto mereka, susahlah tuan-tuan. Sebab mereka tak ada belah kasihan pada manusia yang bukan Yahudi. Ya, dianggap ya manusia yang bukan Yahudi ni macam binatang saja. Tapi orang Arab tidaklah sampai peringkat begitu. Ya, cuma macam biasalah kita kata ya, bila orang Arab Quraisy tawaf, mereka tidak bertelanjang. Yang bertelanjang ni orang luar. Ya, orang luar yang kita kata tak ada hubungan dengan mereka. Tetapi kalau orang luar tu datang jumpa mereka, ya, buat baik dengan mereka, minta supaya diberikan pinjam pakaian mereka. Ya, pakaian orang Mekah ni, maka mereka boleh tawaf tanpa berbogel, tanpa apa kita panggil ya, tanpa diarahkan untuk membuka pakaian mereka. Jadi ada kemuliaan yang mereka rasa mereka ada, ya. Dan kalau kita kata orang Arab ni suka bunuh anak, memang ada kabilah Quraisy yang bunuh anak, tetapi bukan semua. Bani Hashim tak buat macam tu tuan-tuan, ya. Bani Hashim, Bani Adi, ya, apa ni keluarga Abu Bakar, Bani Taim,
ya, keluarga Bani Adi ni keluarga Umar, ya, Bani Mahzum seperti mana yang kita tahu, ya. Keluarga Khalid bin Al-Walid, Ummu Salamah, Abu Salamah, Abu Jahal, mereka ni tak bunuh anak. Ya, yang bunuh tu adalah ya, kita kata kabilah-kabilah yang terkebawah lagi, ya, yang ranking dia tak tinggi. Jadi maknanya yang ranking tinggi ni tak buat kerja-kerja macam tu. Ya, mereka ada apa kita panggil, ada peraturan, ya, nak nikah kahwin tak kahwin dengan orang yang jahat, ya. Nah, kahwin pun mesti kata-kata ada peraturan dia, ada khutbah nikah dia, ada mahar, ya. Dan mesti ada tanggungjawab seorang suami pada isteri. Maknanya peraturan-peraturan dia, kalau orang meninggal dimandikan, dikafankan, dikebumikan seperti mana yang diajar oleh Nabi Ibrahim kepada mereka, ya. Jadi mereka ni orang yang berakhlak mulia sebenarnya. Tetapi akidah mereka sesat kerana di samping mereka percaya Allah yang mencipta, ya, mereka juga yakin bahawasanya Allah berkongsi, ya, apa kita panggil, berkongsi kuasa dalam mengurus dunia ni. Malaikat ada kuasa mengurus dunia, ya. Apa kita panggil, Tok Bomoh, Tok Pawang ada kuasa. Jadi syiriklah mereka, walaupun, ya, kita kata dari segi apa? Walaupun dari segi apa kita panggil, ya, walaupun dari segi apa kita panggil, ya, walaupun dari segi akidah, ya, Allah mencipta tauhid al-khaliqiyah tu betul. Tauhid al-khaliqiyah tu betul, ya. Tetapi dalam bab yang berkaitan dengan, ya, Tuhan apa ni yang mengurus, ya, dari segi tauhid at-tasarruf, ya, wa tadbir, yang itu ada masalah kerana mereka tidak, ya, memberikan hak mutlak kepada Allah untuk memerintah. Ya, begitu juga di dalam bab yang berkaitan dengan doa. Mereka masih berdoa, ya, minta kepada Lata, Uzza, Manat, Ubal, ya, dan ini sudah tentu salah lah. Dari segi apa? Dari segi akidah salah. Ya, kerana minta semata-mata kepada Allah. Iyyaka na'bud, ibadah semata-mata kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadanya lah semata-mata kami minta tolong. Ya, tapi kalau kita minta tolong dengan bomoh, dengan tok wali, dengan malaikat, dengan berhala, jadi ini semua syirik, tuan-tuan. Tak boleh, ya. Jadi sayang kerana akhlak mereka mulia sebenarnya. Ya, lemah lembut, ya, tidak kasar, ya, dan tidak keras, dan tidak keras hati. Jadi ini semua sifat-sifat yang ada pada Nabi. Dan sebahagian masyarakat Arab Quraisy, ya, mereka ada sifat-sifat ni juga. Ya, tidak meninggikan suara dan tidak berkata buruk. Ya, jadi kita tahu tadi, ya, kisah apa kita panggil, kisah Bani Tamim, ya, yang mereka kalah, ya, dalam peperangan. Mereka datang jumpa Nabi, mereka menjerit-jerit, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala tegur mereka, ya, dengan mengatakan bahawasanya kalau mereka boleh bersabar, ya, kalau mereka boleh bersabar sikit, ya, sudah tentu kesabaran itu lebih baik bagi mereka. Ya, benda yang disebut sebagai sabar itu khairun lakum, ya, lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui, ya. Jadi benda-benda begini biasanya akhlak ataupun perbuatan yang dibuat oleh orang kampung, ya, ataupun orang badui yang duduk di pedalaman. Tapi orang Mekah, orang Madinah, ya, mereka ada status yang tinggi. Mereka ni bangsawan. Ya, mereka ni orang yang ada protokol, ada formality. Jadi mereka sudah tentu tidak akan, ya, kita kata bersenang-senang, ya, melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya dilakukan oleh orang yang ada standard dalam kehidupan mereka. Jadi mereka tak berkata buruk, ya. Mereka bersyair menggunakan istilah-istilah yang baik, ya. Mereka memuji orang, ya. Mereka berakhlak mulia, ya, dan tidak memalukan seseorang dan tidak memuji berlebih-lebihan, kecuali dalam peperangan. Dalam perang lain, ya. Dalam perang memang tujuan kita untuk demotivate musuh. Jadi sebab itu kita jatuhkan maruah dia. Kita kata pasukan tentera kamu tak ramai, kemudian kuda-kuda tua, pakaian perang pun tak lengkap, ya, dengan wajah yang tak bersedia, ya. Jadi maknanya itu dalam perang, ya. Dia akan psycho lah, ya. Tetapi dalam keadaan biasa mereka akan memuliakan tetamu, ya. Mereka ada ad-diyafah. Seperti mana kita tahu Hatim At-Ta'i, ya. Hatim At-Ta'i beliau adalah seorang Arab, ya, daripada Bani Ta'i, ya, yang sangat muliakan tetamu sehingga dia sanggup menyembelih, ya, kuda putih dia yang dianggap sebagai kuda kesayangan dia, ya. Yang dia bagi makan, dia jaga sungguh-sungguh, ya. Tetapi bila di rumahnya tidak ada makanan, sanggup dia menyembelih kuda kesayangan dia semata-mata untuk jamu tetamu. Sedangkan dia tak tahu tetamu tu datang untuk apa. Mungkin nak mencuri, mungkin tetamu tu datang dengan niat jahat, ya, dia tak peduli. Dia layan tetamu kerana memang itu, ya, kebiasaan masyarakat Arab. Jadi oleh kerana itu, ya, mereka memang
dari segi sifat-sifat mulia, ya, sifat-sifat positif, sifat-sifat universal tu memang ada dah. Jadi tak pelik ya kalau sifat-sifat itu memang sudah mendarah daging dalam diri Nabi. Lebih-lebih lagi Nabi dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baginda melupai atau buat-buat lupa perkara yang tidak disukainya yang menimpa dirinya dan orang ramai sentiasa mengharapkannya. Jadi maknanya ada benda yang kadang-kadang kita kena, ya, kita kata kita pejam mata je lah. Istilah dia tuan-tuan, ya. Ustaz tak tahu istilah tuan-tuan apa, ya. Tapi macam pejam mata tu maknanya kadang-kadang kita tak ambil berat sangat lah. Kalau ada benda-benda yang salah kan, ya, kita biar je lah, tak payah komen lah. Kalau nak cakap nanti panjang pula cerita kan, ya. Jadi kita pejam mata je, ya. Kita pandang sebelah mata ataupun kita buat-buat lupa je. Ya, kadang-kadang macam itulah, ya, orang berhutang kita kan, ya, dia tak bayar. Ya, kalau kita jumpa dengan dia, kita pula naik segan, tuan-tuan. Ya, yang berhutang orang tu. Ya, kita nak tuntut hutang, kita bagi tahu mesej, bagi sebagainya, dia tak bayar, kita nanti insya-Allah bayar. Dapat duit nanti bayar bulan depan. Satu lagi bulan bayar, bayar, bayar sampai ke sudah bertahun tak bayar lagi, tuan-tuan. Nak kata dia miskin, kereta besar, ya, duduk di apa kita panggil? Duduk di kawasan mewah, ya, kawasan elit. Ya, pergi overseas ni selalu, tuan-tuan, tapi hutang tak bayar. Hutang bukanlah besar sangat, ya, tapi ribu-ribu lah juga. Ya, tapi tak adalah sampai 10,000, 20,000 kan, ya, tapi tak bayar. Dia pergi berjalan, dia pergi bawa cucu, bawa, ya, anak-anak, bawa menantu sebagainya, ya, boleh pula keluar belanja besar-besar kan. Tapi bila kita tanya, dia kata awak jangan ingat saya lupa, saya tak lupa. Memang tak lupa tapi tak bayar. Itu masalah dia tu, ya. Jadi macam mana nak cakap? Jadi oleh kerana itu kadang-kadang bila kita jumpa dia, kita buat-buat sebab dia datang senyum, elok, bagi salam, apa khabar, baik, sihat, tapi hutang ni tak bayar. Ya, kadang-kadang kita buat-buat lupa je lah. Ya, nak buat macam mana kan? Ya, kita minta-minta pun dia tak bayar. Jadi baginda melupai atau buat-buat lupa perkara yang tidak disukainya. Ya, macam kita kata seorang lelaki yang datang daripada pasar, yang pakaiannya penuh dengan saffron, ya, dengan za'faran. Patutnya ditukarlah baju dulu, ya, biarlah proper sikit kita kata. Ya, datang jumpa Nabi, kita dah sebut kan pada minggu lepas. Ya, jadi Nabi tak selesa dengan dia. Nabi very uncomfortable dengan dia. Tetapi macam tadilah, ya, Nabi tetap sambut juga. Nabi buat-buat tak nampak je lah, tak pandang. Tapi dalam hati Nabi akan tegur orang ni. Tetapi bukan berdepan dengan dia. Takut dia jatuh maruah dia, takut malu dia. Jadi bila dia dah berundur, dia dah balik, ya, pergi tempat lain, Nabi bagi tahu kepada para sahabat, kalau ada orang yang boleh menyampaikan, ya, teguran Nabi tadi kepada sahabat tadi, itu jauh lebih baik. Jadi maknanya Nabi pendamkan dulu, ya, buat-buat tak nampak aja. Dalam hidup kita kadang-kadang macam itulah, tuan-tuan. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallah, ya, maka disebabkan oleh rahmat daripada Allah. Maknanya rahmat tu Allah bagi. Rahmat memang sifat Allah. Allah itu rahmat. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Ya, Rahmanud dunya wa Rahimul akhirah. Rahman Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan orang kafir pun boleh minum kat dunia. Ya, laukanatid dunya, ya, ta'dilu, ya, janaha ba'udatin. Laukanatid dunya, kalaulah dunia ini ta'dilu, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala ada nilai. Ya, nilai sebesar apa kita panggil janaha ba'udah. Ya, apa ni, senilai 11 sayap nyamuk. Masyaraba kafiran minha syarbata ma'in, ya. Atau kama qala Rasul. Jadi kalaulah orang kafir ni, ya, Allah tu pandang dunia ni ada nilai, dah tentu orang kafir tak boleh minum walaupun, ya, apa kita panggil, seceduk air tak boleh, ya. Seteguk air pun tak boleh, tuan-tuan, ya. Tetapi kerana sifat Rahman Allah di dunia, maka siapa yang berusaha, ya, dia dapat. Jadi sifat rahmat Allah itu datang daripada Allah, minallah, ya, lintalahum. Kalaulah tidak sebab rahmat yang datang daripada Allah, ya, maka kamu telah bersikap, ya, yang kamu telah bersikap lemah lembut kepada mereka. Dan, ya, kalaulah kamu bersikap kasar dan keras hati, tentu mereka akan lari daripada kamu. Jadi maknanya Nabi ini lintalahum, layin, lembut hati Nabi ini. Kerana apa lembut? Ya, kerana sifat rahmat yang Allah lemparkan kepada baginda. Macam kita lah, ya, kadang-kadang kita tengok sesuatu kesalahan, kita nak tegur, tapi kita kata tak apalah kot, biarlah dulu, ya. Memang nak tegur tapi cari masa yang sesuai. Bagi peluang kita bertemu dengan dia bersendirian kan, ya. One to one kita cakap dengan dia. Ni cakap depan-depan kan takut dia malu pula, ya. Dia pun somebody, ya. Dari segi usia dia lebih tua daripada kita. Jadi kalau kita nak tegur tu, kena cari masa yang sesuai lah. Ya, kita kena cari tempat, lokasi, kontak yang sesuai, baru kita sampaikan. Kadang-kadang orang tu tak kisah pun, ya. Bila kita tegur dia kan, ya. Jadi bila kita tegur dia tu, sebenarnya dia boleh terima. Ada setengah orang, tapi kita tak kenal hati budi dia lagi.
Jadi kita buat hubungan baik, ya, bina repo yang baik dengan dia dulu. Ya, dah setelah beberapa waktu berlalu, kita pun sampaikan apa yang kita nak sampaikan. Dan dia ucap terima kasih kepada kita. Malah dia kata kalau boleh tahu lebih awal lagi baguslah. Dia kata, ni awak dah biarkan saya 2-3 bulan saya dah buat kesalahan. Ya, sebab kita takut dia tak boleh terima. Rupa-rupanya dia boleh. Ya, jadi kadang-kadang dalam hubungan dengan manusia ni kita tak tahu. Walau kunta fazzan, kalaulah engkau, ya, dalam keadaan keras hati, ghalizal qalbi, ya. Kalau Nabi ni kasar, kalau Nabi ni fazzan tu kasar, ghalizal qalbi, ya, keras hati Nabi. Ya, lam faddu min haulika, pasti, ya, orang kafir ni akan lari daripada Nabi. Fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Ada perkataan fa'fu anhum. Seperti mana, ya, doa yang diajar oleh Nabi pada Aisyah pada malam-malam Qadar, ya, Allahumma innaka afuun. Allahumma, wahai Allah, innaka, sesungguhnya engkau afuun, ya, maha pemaaf. Jangan terjemah maha pengampun, tuan-tuan, ya. Ada sebahagian kita kadang terjemah maha pengampun. Maha pengampun ghafur. Allahumma innaka afuun, bukan Allahumma innaka ghafurun, bukan. Memang Allah itu ghafur, tetapi afu lebih bagus lagi, sebab dia cover perkara-perkara kecil yang kadang kita tak perasan. Ya Allah, engkau lah maha pemaaf, bukan pengampun, pemaaf. Ya, tuhibul afwa, engkau suka memberi maaf. Fa'fu anni, ya, maafkan aku wahai Allah. Kalau ramai fa'fu anna, maafkan kami. Jadi maaf tu, ya, sesuatu yang kita kata lebih seni lagi, lebih umum lagi, tuan-tuan, ya. Dia cover benda-benda besar dan benda-benda kecil. Jadi maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Ya, jadi Allah suruh perintah fa'fu anhum Muhammad, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum. Tolong minta ampun terhadap mereka, ya. Jadi maknanya bukan sekadar maafkan, tetapi pohon keampunan, istighfar, pohon maghfirah untuk mereka, ya. Serta wasyawirhum fil amri, dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan soal apa ni, hal ehwal keduniaan. Jadi jangan sampai kita kata, ya, apa ni, mereka lari daripada kita, sebab bila kita dakwah kita kena buat yang terbaik mungkin lah. Ya, macam isu yang sedang yang viral, ya, isu menggunakan istilah kafir sebagai contoh. Ya, jadi kita tak panggil orang kafir tu kafir, kita kata, "Woi kafir, mari sini." Kita takkan kata macam tu, ya. Dalam surat khabar sebagai contoh, mana-mana majalah, mana-mana surat khabar pun sebut, ya, hubungan muslim dan non-muslim. Ulama-ulama besar, Dr. Yusuf Qaradawi pun sebut macam tu. Ya, di Mekah sebagai contoh, kan, ya. Bagi orang yang nak masuk Mekah daripada airport Jeddah. Bila kita nak masuk daripada airport Jeddah, kita nak masuk ke Mekah, dia akan tulis itu exit for non-muslim, dia kata. Ya, dalam bahasa Arab, ya, ditulis exit, ya, maknanya makhraj li ghairil muslimin. Itu gunakan, tuan-tuan. Boleh tak kita kata, ya, makhraj lil kafirin? Tak salah, tetapi tak kena, tuan-tuan. Ya, pasal apa kita nak panggil dia kafir? Ya, pasal apa nak panggil dia kafir? Tetapi boleh tak kita panggil dia kafir dalam konteks tertentu? Memang boleh. Kalau tidak, tak adalah surah ya ayyuhal kafirun. Tapi berapa banyak kali dalam Quran Allah sebut ya ayyuhal kafirun? Tak banyak, tuan-tuan. Ya, jadi walaupun kepada orang kafir musyrik, ya, disebut musyrikin, betul, musyrik. Sebab musyrik ini bukan mesti, ya, bukan mesti di kalangan orang kafir saja. Di kalangan orang Islam yang musyrik pun ada, tuan-tuan. Ya, kalau kita cakap nanti dia marah, kan, sebab syirik. Syirik ini mana bukan kita kata dia sembahyang 5 waktu takkan syirik, ya. Memang dia sembahyang 5 waktu, ya, tetapi dia percaya tangkal, percaya azimat, pakaikan kepada anak, pada cucu, ya. Pakai cincin yang dah dijampi, kan. Pakai itu, pakai ini. Maknanya nak bagi tahu dia syirik sebab percaya macam tadilah, ya. Tauhid dipanggil tauhid at-tasarruf wa tadbir. Maknanya tauhid, ya, Allah itu mesti kita percaya Allah saja yang mentadbir. Tiba-tiba, ya, kita kata ada makhluk lain yang mentadbir, ada sharing dengan malaikat, dengan tok bomo, tok wali, ya, dan seumpamanya. Mana boleh, tuan-tuan. Kalau kita percaya Allah yang mencipta, Allah juga yang mengurus, Allah juga yang bagi rezeki, ya, Allah juga yang disembah, diberikan apa ni, hak mutlak untuk diibadatkan, ya, untuk diibadati. Jadi semua perkara itu disebut dalam konteks tauhid. Jadi tauhid ni bukan tauhid mencipta je, kan. Kalau kita tanya dia siapa cipta alam ni, dia kata Allah. Walain sa'altau man khalaqas samawati wal ard. Ya, kita baca surah Al-Ankabut surah 29 dua kali dalam surah tu, ya, Allah sebut, ya, Muhammad, jika engkau tanya kepada orang kafir, musyrik Mekah, ya, man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang cipta langit dan bumi? La yaqulun Allah, pasti mereka jawab Allah.
Kalau tanya pula siapa yang cipta apa ni wasyamsa wal qamar, bulan dan matahari, la yaqulun Allah. Maknanya dari segi khaliqiyah, dari segi penciptaan memang Allah. Dia percaya, dia pun percaya. Abu Jahal pun percaya, tuan-tuan. Tetapi dalam bab tadbir, urus, itu dia kata ya malaikat pun boleh. Ya, orang-orang soleh pun boleh dia kata. Tu tak boleh, itu syirik lah, tuan-tuan. Ya. Kemudian ibadah minta tolong pun, ya pergi ke berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, mereka minta tolong. Ya, pergi ke kuil kan, pergi ke temple dia minta tolong. Macam mana? Itu syirik. Ya, sedangkan semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya nak bagi tahu ya, memang penggunaan perkataan syirik, perkataan kafir, perkataan ni semua ada, tuan-tuan. Munafik memang ada. Ya, tetapi sesuai dengan konteks dia. Ya. Sesuai dengan konteks. Maknanya macam tadilah kat rumah kita. Dalam Quran ada perkataan, minta maaf kita guna perkataan babi, tuan-tuan, ada dalam Quran. Ya. Jadi di rumah, takkan dalam konteks rumah kita berleluasa menggunakan perkataan tersebut, tak sesuai lah. Ya. Oh, kalau macam tu, kalau kita tak guna perkataan babi, tak guna perkataan kafir, mana kita tak baca Quran? Tak, bukan macam tu maksud dia. Itu tuduhan melulu tu. Ya, kita menggunakan tepat pada tempatnya. Ya, kita tengok dalam majalah, dalam surat khabar, semua guna perkataan non-Muslim. Hubungan Muslim dan non-Muslim. Ya, kita mestilah ya apa ni berusaha untuk mengajak non-Muslim kepada agama. Kita tak kata mengajak orang kafir, tak cakap. Ada 50 ya NGO kafir ya berbuka bersama dengan kita di Masjid Negara contoh ya. 50 NGO kafir tak cakap. 50 NGO non-Muslim. Ya, jadi maknanya kita kena sebut macam tu. Kerana apa? Ya, kerana para apa kita panggil para nabi dan rasul pun macam tu, tuan-tuan. Tapi kalau kena konteks yang berkait dengan akidah, mereka mengajak kita untuk menyembah berhala, ya, mengajak kita untuk apa kita panggil ya, untuk sacrifice ya kita punya apa? Kita punya akidah. Oh, itu tak boleh. Itu kita kena clear, tuan-tuan. Itu lakum dinukum waliyadin. Itu clear. Ya, lakum dinukum, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Kami tak akan kufur. Tu kena cakap terus terang. Tapi dalam bab dakwah, ya, dalam bab hubungan sosial, ya, itu kita tak guna perkataan kafir kat dia. Ya, budak mana yang ni? Alah, ada budak kafir, tak sebut budak kafir. Kita kata ada, mungkin kita sebut bangsa dia, ada seorang budak lelaki Cina, lelaki India sebagai contoh. Ya, adalah orang non-Muslim yang macam tu kita sebut. Itu memang adab dia, tuan-tuan. Ya, tengok konteks. Ya, jadi jangan salah. Oh, kalau macam tu Ustaz tak baca Quran ayat berkaitan dengan babi, Ustaz tak baca lah. Siapa kata? Ya, kita tak guna perkataan tu di rumah. Ya, berleluasa. Itu cerita dia, tuan-tuan. Ya, jadi jangan dipolitikkan benda-benda begitu, Ustaz. Ya, memang sangat tak puas hati bila orang cakap macam tu. Ya, dan yang kita tuduh orang baca Quran kan, orang baik, ya, orang beriman, ya, budak-budak lulusan daripada UIA, Akademi Islam UM, ni semua dia baca Quran lagi banyak pada kita, tuan-tuan. Dan dia faham bahasa Arab lebih banyak pada kita. Ya, tiba-tiba kita tuduh dia. Oh, tu tak bagus. Minta maaf, tuan-tuan, ya. Bukan nak cerita politik, tapi nak bagi tahu hakikat bahawasanya kita jangan suka tuduh-tuduh orang. Jangan suka tuduh-tuduh, ya. Kita kena hentikan budaya menuduh orang ni. Tabayun. Ya, cari apa kita panggil, teliti dulu. Buat background check dulu baru kita nak sebut. Ya, jangan suka sharing dengan orang. Dapat je video, share. Dapat aja apa kita panggil, ya, dapat je sesuatu yang kita rasa oh, ni bagus ni. Ya, niat kita memang bagus, tetapi kita tak buat background check. Checklah dulu betul ke tak? Ya, cek dulu, ya. Pastikan apa yang kita nak share itu betul. Hadis yang kita nak share itu hadis sahih ke? Paling kurang hadis hasan kan, ya. Ini nampak je bagus je share. Kita kata oh ni Nabi bagi tahu. Jangan, tuan-tuan. Kita berdosa. Kerana kita sharing benda yang Nabi tak sebut dan kita claim Nabi yang bagi tahu, tak boleh. Ya, jadi tengok ya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan suka-suka hati panggil, "Oi kafir," tak, ya. Tapi ada tempat yang kita kena sebut kerana sesuai dengan situasi dan keadaan dia. Idfa billati hiya ahsan fa idza allazi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Ya, jadi Allah bagi tahu idfa, tolaklah ya kejahatan yang mereka buat itu dengan ahsanu, ya, dengan cara yang baik. Ya, jadi kalau kita tak suka, tak setuju, kita bagi tahu elok-elok. Ya, contoh kita katakan kita pergi rumah orang bukan Islam. Ya, dia apa ni ajak kita makan, minta maaf kita kata, ya, kita Muslim tak boleh makan. Ya, dia kata, "Oh, dah ni. Semua kita ambil caterer ni daripada Muslim." Orang bukan Islam pun tak tahu benda tu. Jadi bila dia tahu, ya, dia sangat menghormati, ya.
Jadi kalau air kita kata macam mana ni, boleh ke minum? Ya minum tak ada masalah kan. Ya takkan teh tarik apa ni, kopi tarik campur dengan bahan-bahan yang tak halal kan. Kecuali memang datang daripada syarikat-syarikat yang kita tahu ada apa, ada syubhat. Itu lain tuan-tuan. Kandungan dalam apa, dalam kopi sebagai contoh ya. Ada gelatin, ada tu, ada ni. Itu mungkin kan. Tapi kalau kopi hang tuah kita kata ya, kopi-kopi apa ni, apa kita panggil kopi O sebagai contoh, dia tak letak benda-benda tak elok ya, marshmallow sebagainya tu betul tuan-tuan, marshmallow tu betul ya, ada gelatin, ada tu, ada ni, yang kadang-kadang kita tak peduli pun ya. Jadi benda-benda macam tu kita kita dalam masyarakat Malaysia ni kebanyakan orang dah faham dah ya. Kalau dia nak ajak kita makan di rumah dia, dia dah make sure ya, kari ayam dia ya, dia punya apa kita panggil, dia punya paprik, dia punya apa tu semua, dia kata ni semua Muslim ya. Kita orang Islam yang apa, saya tempah daripada orang Islam, caterer tu Muslim, okey tuan-tuan ya. Tuan-tuan jangan ragu-ragu ya. Kemudian dalam bab yang berkaitan dengan pinggan mangkuk tu satu lagi, sebab tu kita kena belajar fiqh ni tuan-tuan ya, belajar fiqh dalam konteks ya masyarakat global. Sebab kita macam tuan-tuan kan, tuan-tuan pergi pergi UK, pergi US ya, pergi negara-negara majoriti non-muslim, majoriti muslim, majoriti non-muslim. Majoriti dia non-muslim kan. Kita muslim minoriti. Jadi kita tuan-tuan sewa nak murah, sewa homestay lah. Duduk hotel mahal kan ya. Sewa homestay 2 minggu. Dia ada pinggan mangkuk kat situ. Boleh pakai ke? Ya, apa kita panggil sistem Shima. Boleh ke kita pergi ke Sydney contoh kan, kita sewa homestay. Ya, kita duduk 2 minggu. Dekat dia punya homestay tu ada pinggan mangkuk, ada periuk nasi, ada apa semua. Kita boleh guna ke nak kena samak siap-siap dulu? Tuan-tuan, ya macam mana? Tuan-tuan yang pergi kan? Ya macam mana? Ya, Kak Mariatun. Boleh kan Ustaz? Tak usah tanya. Boleh. Dia sebelum ni dia orang putih tu mungkin dia makan babi ke makan apa Kita semua tak sebagainya. nampak. Ya sebab tak nampak kan. Ada lain hukum lain tuan-tuan pakai Kalau saya samak dulu Ustaz. Kan ada jual sabun samak. maknanya habis semua samak lah, samak pinggan mangkuk apa ni. Ya, lepas tu baru guna. Oh ya. Itu langkah selamat lah kan. Ya, tapi sebenarnya dalam Islam tak perlu. Tak perlu kan nak ya. Kalau tuan-tuan belajar sirah clear. Ya, sebab apa belajar sirah clear tuan-tuan ya. Jadi apa ni, apa ada komen daripada sister Nur Huda kita ya, boleh basuh dengan air sabun ya. Jadi ini pandangan Imam Nawawi ya, dalam bab yang berkaitan dengan sentuhan ya. Sentuhan bukan jilatan anjing, dan jilatan anjing tu tak ada khilaf. Jilatan anjing pada bekas minuman dan makanan, kalau kita nampak lah, kita tak nampak kan ya. Jadi kita kena basuh dengan air tanah, itu kita kena sertu lah ataupun kena samak. Tetapi kalau apa kita panggil ya, kalau apa ni, ada physical contact dengan apa bahan-bahan macam khinzir sebagai contoh ya, itu ya dalam apa kita panggil ya, pandangan Imam Nawawi tak perlu disamak ya, tak perlu sama. Imam Syafi'i menekankan sama. Imam Nawawi dia revise balik pandangan tersebut. Itu yang dipakai oleh MAS ya, oleh banyak syarikat-syarikat yang deal dengan non-muslim ni. Jadi kita tahulah ya, dia punya kaedah dia balik kepada yang paling mudah lah. Ya, yang paling mudah, tetapi jangan bermudah-mudah ya. Jadi kalau contoh kita pergi ke kedai kasut contoh kan ya. Jadi kita tersentuh kasut yang dibuat pada kulit babi sebagai contoh ya. Kita boleh basuh saja. Pergi ke toilet, pergi ke tandas ya. Kemudian kita kita panggil washroom dia ya, kita basuh dan cuci dengan sabun, selesai. Tak perlu disamak. Itu pandangan Imam Nawawi. Dalam bab yang berkaitan dengan pinggan mangkuk macam mana? Kalau kita belajar sirah clear tuan-tuan. Sebab para sahabat Nabi ya, mereka pernah berhijrah ke negeri Habasyah, ke Eritrea. Ya, pada masa itu mereka beragama dengan agama apa? Dengan agama Nasrani. Ya. Jadi bila mereka sampai ya, Nasrani ni kita tahu sebahagian daripada mereka ada yang menggunakan khinzir, makan khinzir ya. Jadi bila mereka dihidangkan dengan hidangan makanan ya dalam bentuk binatang yang disembelih, sama ada kambing ataupun ayam ya, para sahabat makan, tak ada masalah ya, baca bismillah makan. Ya, kerana yang pertama mereka ni ahli kitab. Ya, yang walaupun ahli kitab ni ahli kitab yang kadang-kadang sebagai mereka sesat. Sebab mereka menganggap ya Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Mereka macam sesat. Ya, laqad kafara allazina qalu innallaha salisun salasah. Telah kufur ya mereka yang mengatakan bahawasanya Allah itu satu daripada tiga, Trinity. Konsep Trinity sejak zaman dulu dah ada dah, bukan zaman Nabi Muhammad saja, sebelum tu.
Maknanya mereka sesat. Mereka memang dipanggil kafir. Kafir ahli kitab. Kafir, tuan-tuan. Kafir ahli kitab. Ya. Tapi sembelihan mereka halal tak dimakan? Halal. Ya. Mereka punya pinggan mangkuk boleh pakai? Boleh pakai. Tak ada masalah. Tak ada pula sahabat. Ya. Mereka basuh, mereka samak semuanya tak perlu, tuan-tuan. Kerana kita tak nampak. Ya. Yang kedua, mereka ahli kitab. Ya. Ahli kitab yang disebut di sini adalah ahli kitab yang asal lah memanglah. Ya. Sebab mereka ni walaupun ya kita kata ada syirik, ya, ada kepercayaan pada Trinity, tetapi mereka ahli kitab yang asal. Ya, maksudnya macam di Palestin sebagai contoh, ya. Suha sebagai contoh, isteri kepada apa kita panggil, ya, kepada Yasir Arafat. Ya, sampai ke Yasir Arafat meninggal, dia masih dengan beragama Nasrani dia, Nasrani Ortodok, ya. Jadi para sahabat, ya, seperti mana Nabi dan para sahabat juga ketika mereka singgah, ya, di rumah Zainab, ya. Zainab tu adalah orang Yahudi tukang masak yang offer Nabi dan para sahabat yang balik daripada Khaybar untuk makan. Kita dah baca juga, tuan-tuan. Itulah tujuan belajar sirah, tuan-tuan, ya, supaya kita boleh apply dalam kehidupan seharian. Kita khatam kitab sirah, ya, kita pakai kitab sirah yang lain pula, 2-3 kitab kita pakai, tapi dari segi aplikasi dalam kehidupan kita tak pakai. Macam mana? What is the purpose of learning the sirah, tuan-tuan? Ya, kalau sirah yang kita belajar kita tak apply. Sirah yang kita belajar tu applicable, tuan-tuan. Ya, very applicable. Ya, Jadi apa kita panggil, ya, dia punya yang clear dalam hadis, ya, dalam hadis ialah iza walagal kalbu, ya, iza walagal kalbu fi ina'i ahadikum. Tu hadis tu sahih. Apabila seekor anjing menjilat bekas makanan dan minuman. Ya, Imam Malik kata bekas makanan dan minuman saja. Ya, tapi Imam Syafi'i lebih detail lagi, ya, sebab kita tahu Imam Syafi'i ni dia ihtiyati mana sifat Imam Syafi'i. Dia sangat berhati-hati. Asalkan dijilat kena sama. Tak pedulilah, ya, yang dijilat tu seluar kita ke pakaian ke tak, ya. Sedangkan Imam Malik kata dalam hadis Nabi sebut bekas minuman dan makanan saja. Dalam mazhab Malik lebih mudah. Dalam mazhab Syafi'i agak lebih ketat lagi, tuan-tuan. Tapi macam tadilah, ya, jilatan anjing. Ya, sedangkan ya kita kata khinzir ni haram dimakan. Tapi sentuhan perlu tak di ni. Kalau pegang pada pandangan Imam Nawawi tak perlu, tuan-tuan. Cukup dengan dibasuh, kena basuh. Ya, tetapi cukup dibasuh dengan air sabun. Jadi Kak Nap kalau pergi ke Sydney ke, pergi ke Canberra ke, ya, pergi ke UK ke, kita kata, ya, pergi tengok cucu dan sebagainya, tak ada masalah. Ya, basuh je dengan air sabun, selesai. Ya, melainkan ya memang kita nampak depan mata kita. Ya, itu lain, ya. Tapi kalau tak nampak, ya, kita ambil pandangan Imam Nawawi dan memang pandangan Imam Nawawi pandangannya lebih diterima pakai, lebih memudahkan, dia masih dalam kerangka besar mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Selesailah, tuan-tuan, itulah cerita dia. Ada soalan? Silakan. Tuan-tuan yang pergi overseas, tuan-tuan, ya. Ustaz pun pergi juga, ya. Tapi macam tadilah, tuan-tuan pergi overseas, tuan-tuan buat macam mana? Ya, duduk homestay lah, ya. Duduk hotel, kita makan di hotel macam mana? Ya, sama juga pinggan mangkuk tu siapa yang sediakan? Semua orang bukan Islam. Macam mana tuan-tuan punya interaksi? Tuan-tuan kena pakai sirah lah. Ya, silakan. Soalan. Tuan-tuan tak ada soalan? Ustaz, Ya. tapi kalau kat Malaysia pun, kalau hotel tu dia ada restoran yang ada jual babi kan, tapi dia punya pinggan mangkuk tu dia asing tak, Ustaz? Tak. They don't mix the plates of restoran yang ada jual babi dengan yang tak ada jual babi. Maknanya dia asingkan, ya. Dia ada peraturan, mesti ada peraturan kan? Ya, betul lah. Ya, terima kasih. Kak Mariatun. Ya, orang lain ada pengalaman, silakan. Sharing lah, tuan-tuan. Tuan-tuan travel tapi tuan-tuan tak share. Tuan-tuan dengar aje, ya. Kalau Ustaz cakap salah pun angguk aje. Ya, ada soalan, ada sharing, silakan. Tak ada, tak apalah. Nak buat macam mana, ya. Tuan-tuan tak nak share. Ustaz, jap, lagi satu, Ustaz. Pinggan yang apa tu yang diorang panggil apa? Bone China. China Itu, boat. Tak yang apa. itu tak boleh pakai kan? Yalah, kalau dia buat daripada bahan yang menggunakan khinzir memang tak boleh. Kalau buat daripada tulang dia memang tak boleh lah. Memang tak boleh lah, ya. Cuma kalau nak ambil pandangannya ringan ada je, ya. Kalau bahan tu daripada elemen khinzir tetapi telah diproses dengan chemical
sehingga hilang dia punya DNA dia. Katalah ya, hilang langsung. Tak tahu macam mana proses dia, ya, hilang langsung macam mana, ya. Kalau kulit, ya, kita kata tu clear. Contoh, boleh tak kita pakai tali pinggang yang dibuat daripada kulit anjing atau kulit babi? Tak boleh. Ya, kalau dibuat daripada bahan-bahan lain, ya, binatang yang halal dimakan, contoh macam kambing, ya, lembu dan sebagainya. So leather product, ya, perlu tak kita samak? Jawapannya tak perlu samak, ya, kerana dia telah diproses dengan bahan-bahan yang menghilangkan dia punya bau, dia punya kekotoran, ya. Kadang-kadang sifat dia pun hilang. Kecuali yang orang beli kulit buaya tu lah, ya. Nampaklah kulit tu buaya, ya. Tapi sebab dia telah melalui proses kita panggil pencucian dengan bahan-bahan chemical ni tadi, maka dianggap sebagai bersih. Ya, itu boleh baca dalam fatwa Dr. Yusuf Qaradawi, ya, hubungan Muslim non-Muslim, tuan-tuan. Betul, Ustaz. Kalau kita dapat hadiah set pinggan jambon China ni kan, Ustaz. Kita baru perasan nak pakai, baru perasan. Lepas tu kita tak pakai. Lepas tu pinggan tu kita nak buang ke, nak bagi orang ke, macam mana Kak? Ustaz? Bagi orang yang tak ada masalah lah, bagi pada non-Muslim lah. Kat Marathon kan Yelah, kawan tapi nanti Islam kalau kan ramai. Yelah, tapi kalau kita bagi dia orang makan babi, kita tak dapat saham ke, Ustaz? Nabi Nuh, anak dia tak beriman, macam mana Nabi Nuh? Kena bakar tak Nabi Nuh dalam neraka? Isteri dia pun tak beriman, macam mana? Ya, itu Itulah jawapan. itu. Ya, Itu yang tak pasti, Ustaz tu yang tanya. macam itulah cerita dia. Ya, jadi kita jangan, sebab macam tadi kan, kita pecah-pecahkan, kita buang. Ya, sedangkan kita boleh bagi pada orang bukan Islam kan. Macam kita lah dapat coklat dan sebagainya yang mengandungi gelatin. Ya, kita tak nak bagi pada orang Islam, sebab tak boleh kan. Kita tak makan, takkan orang Islam makan. Boleh tak kita bagi pada pelajar-pelajar non-Muslim ke jiran sebagainya? Boleh, tak ada hal. Dia boleh makan, tuan-tuan. Dan kita pun tak boleh halang dia daripada makan babi, tak boleh. Ya, sebab dia makan dalam premis dia kan. Ya, jadi kita kata nanti Kak Mariton kata, so kita berdosa lah sebab kita bagi dia makan sesuatu yang kita dah tahu dalam tu ada gelatin. Ya, tak berdosa, tuan-tuan. Jangan bimbang. Ya, dan kita dapat pahala pula sebab kita tak membazir. Pasal dia boleh makan. Ya, contoh macam kita kata kalau ustaz boleh apply, walaupun taklah tepat 100%. Duit kita simpan dalam conventional bank kan? Kita simpan dalam conventional bank. Kita dapat dividen, dapat bonus sebagai contoh, ya. Duit tu kita boleh ambil, tapi duit tu tak halal, memang duit tu riba. Boleh tak ambil? Jawapannya boleh. Tetapi kita tak boleh guna untuk kita. Tak boleh guna untuk kita. Boleh tak kita bagi pada fakir miskin? Muslim tahu, bukan non-Muslim. Jawapannya boleh, ya. Sebab memang, ya, kita kata duit yang tak patuh syarak boleh diberikan kepada orang Islam yang masuk kategori fuqara wal masakin. Sedangkan kita tahu duit itu duit haram bagi kita, tapi tak haram bagi dia. Ya, boleh tak kita bagi pada dia? Ya, jawapannya boleh. Tapi perlu tak kita kata, abang, kak, minta maaf, ni duit ni tak halal tau sebenarnya. Ni duit ni saya dapat daripada bank, duit tak halal. Tapi untuk akak dan abang halal, tak payah cerita. Dia diam saja, bagi je. Ya, Sebab tu di pusat zakat dia ada dua kategori. Satu duit yang patuh syarak, satu duit yang tak patuh syarak, non syariah compliant. Dan duit yang tak patuh syarak tu dibagi pada fakir miskin, ya, dan dibagi juga untuk buat public amenities, benda-benda maslahat umum, ya, macam jalan raya, jambatan, benteng untuk tahan kita panggil air laut, ya. Pagar di sebelah-sebelah kampung ni untuk halang daripada binatang buas, ya, dan sebagainya. Jadi boleh tak jawapannya, tuan-tuan? Jawapannya boleh, ya. Oh, maknanya Okay. duit tu boleh bayar zakat ya, Ustaz? Boleh, duit tak boleh bayar zakat. Kita Itu bukan tak. bagi sebagai zakat, kita bagi sebagai infak aja, bukan zakat. Zakat tak boleh lah. Zakat Infak tak boleh. maknanya kita Zakat dapat pahala mesti infak daripada duit jugalah. yang halal. Zakat daripada duit yang halal. Duit yang tak halal tak boleh. Duit tak halal tak boleh. Ya. Dan kita Contoh, dapat pahala infak juga tak, Ustaz, daripada duit yang macam tu. mudah-mudahan Allah bagi. Ya, sebab kita bagi manfaat untuk orang bukan Islam, untuk orang miskin tadi. Ya, dia miskin sangat. Fakir miskin. Ya, pendapatan dia, anak ramai. Ya, pendapatan tak cukup. Dia kerja tapi pendapatan tak cukup. So, dengan duit kita yang non-syariah compliant tadi, kita ambil. Jangan kita biarkan di bank tu. Kita kata biarlah duit haram. Tak nak kita ambil. Itu hak kita. Kalau kita tak ambil, nanti bank ambil untuk digunakan untuk benda-benda lain pula. Kita ambil, kita salurkan kepada non-Muslim. Ya, kepada fuqara masakin.
Tuan-tuan boleh ambil dan bagi by hand aja. Tak perlu bagi pada pusat zakat. Kalau tuan-tuan malas, bagi pusat zakat lah. Tapi kalau tuan-tuan nak benda tu sampai terus kepada orang tu, kita nak tengok dia guna, bagi terus lah tuan-tuan. Kalau kampung ustaz ni berapa punya ramai orang tuan-tuan. Ada banyak PPRT kat sini. Jadi kita boleh bagi terus pada dia. Walaupun duit tu duit yang tak patut syarat boleh. Kerana fuqara masakin memang boleh dapat. Tapi bukan dapat sebagai zakat Dia dapat tu sebagai infak, sebagai hadiah pemberian kita pada dia. Sedekah lah, dia panggil sedekah, tuan-tuan. Ada lain silakan. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Kak Mariatun seorang aja, orang lain tak ikut bincang tak berminat Okey, Rasulullah menerima jemputan orang yang menjemputnya. Nabi terima jemputan, menerima hadiah walaupun berupa kaki kambing. Tapi kaki kambing sedap tuan-tuan. Dipanggil kawarek. Kawarek sedap tuan-tuan. Makan dengan nasi panas-panas memang sedap. Tuan-tuan kalau tak pernah try, kena try. Dan Nabi membalasnya. Nabi membalas. Orang bagi Nabi kurma, bagi Nabi rutab. Nabi balas dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Macam kita lah. Orang belanja kita nasi ayam, kita belanja dia nasi kambing. Orang belanja nasi apa kita panggil? Nasi goreng, nasi goreng apa kita panggil? Nasi goreng kampung. Kita belanja dia nasi goreng USA, tuan-tuan. Lagi mahal. Macam tu ibarat dia. Kemudian baginda bergurau dengan para sahabat. Nabi bergurau. Nabi bergaul dengan mereka, Nabi bercakap dengan mereka, bergurau dengan anak-anak, membenarkan anak-anak mereka memasuki rumahnya. Baginda menyahut jemputan orang yang merdeka, hamba lelaki. Kalau ada hamba yang jemput, Nabi datang. Baginda ziarah pesakit walaupun berada di ceruk Madinah, menerima alasan yang diberikan oleh mereka yang meminta keuzuran. Dalam perang kan, orang uzur datang, ya Rasulullah, kami tak mampu, kami tak sihat. Nabi bagi keringanan, Nabi bagi excuse. Even orang munafik yang menipu pun Nabi bagi sebab Nabi tahu dah. Mereka ni memang ada alasan. Nabi tak kata ni munafik punya kaki. Nabi tak cakap. Walaupun Nabi tahu mereka munafik, Nabi tahu. Tapi Nabi tak buat apa kita panggil, Nabi tak buat statement umum pada mereka in public. Patutnya cakap je lah. Nabi sebab apa Nabi sembunyi-sembunyi? Nabi nak ambil hati siapa? Bukan tuan-tuan. Itu bukan cerita nak ambil hati siapa. Itu memang kaedah berinteraksi dengan non-Muslim. Walaupun kita tahu dia kafir, sebagai contoh, kita tak panggil dia kafir. Kita kata golongan non-Muslim. Kita Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera kepada sahabat-sahabat kita. Cukuplah cakap-cakap macam tu aja, sahabat-sahabat, kepada rakan-rakan kita yang lain, members of the floor. Kan kita guna bahasa yang macam tu. Kita diajar untuk berbudi bahasa, tuan-tuan. Bukan maknanya kita, sebab kita nak dia sokong kita, dalam pilihan raya dia sokong. Bukan tu, tuan-tuan. Salah faham tu. Jadi sebab Islam ajar kita berinteraksi dengan mereka secara begitu. Sebab itu kita buat. Kerana Islam suruh. Bukan kerana politik, bukan tuan-tuan. Bukan kerana nak cari undi, bukan kerana political mileage, bukan tuan-tuan. Salah tu. Tersilap. Itu orang politik yang fikir macam tu. Kita bukan orang politik, tak fikir macam tu tuan-tuan. Kita fikir kerana ada peruntukan dalam agama. Sebab tu kita buat. Jadi anak-anak, Nabi biasa bermain dengan cucu baginda. Malah cucu naik atas badan Nabi pun okey saja tuan-tuan. Cuma macam tadilah. Kita ada apa kita panggil, ada tempat kita kena tegas. Kita kena bagi tahu pada anak cucu kita, kalau sembahyang jangan lalu depan, kena bagi tahu. Kita kena bagi tahu dia. Abang nak pergi masjid boleh, tapi abang kat masjid jangan melompat-lompat. Masjid ni tempat mulia tau, Allah marah. Kita kena bagi tahu dia. Abang kalau nak ikut datuk, nak ikut abah pergi ke masjid, abang kena behave. Jadi kita pun yang bawa anak ni duduk tepi. Duduk di tepi kanan atau tepi kiri. Jangan duduk tengah, tuan-tuan. Dah kita bawa cucu, bawa anak, kita tak boleh halang. Tapi macam tadilah, kalau anak tu terlalu kecil, dia boleh mengganggu masjid, boleh menjerit, boleh menangis. Itu kalau boleh biar jangan bawa dulu. Kecuali tak ada siapa jaga anak tu kat rumah, tu lain, tuan-tuan. Tapi cucu kan, kita kata cucu datang bawa cucu ke masjid, tak payahlah. Kecuali dia dah berakal kan, dia dah mumayyiz tak ada isu. Dan kalau dia memang dengar cakap, budak ni sebagian dengar cakap, tuan-tuan. Kita duduk tepi sekali, dudukkan cucu kita di sebelah kanan sekali ataupun sebelah kiri sekali. Dan dia jangan dikumpulkan dia dengan budak-budak yang lain. Kalau dia berkumpul ramai-ramai, dia buat apa kita panggil Olympic game pula tuan-tuan kat belakang tu. Jadi bising, jadi ganggu imam. Kadang imam sampai tersilap ayat. Sebab ganggu dia budak-budak ni, tersilap ayat tuan-tuan. Tertukar ayat, jadi oleh kerana itu jangan sampai begitu, jamaah jadi tak selesa, especially tarawih lah, memang
Kadang-kadang mak ayah nak datang. Orang perempuan tak payah datang. Duduk rumah saja. Sembahyang kat rumah. Ya, mudah-mudahan dapat kelebihan. Ya, terutamanya kalau kat rumah tu ada duduk dengan ada pembantu rumah, ada adik-beradik lain kan. Ya, sembahyang sama perempuan lah. Ya, kalau tak ada budak-budak jaga, take turn lah tuan-tuan nak buat macam mana kan. Itu saja yang kita mampu. Lelaki tak boleh pergi ke masjid. Anak-anak tu bukan tak boleh bawa. Tapi kalau terlalu kecil, ya sampai mengganggu, itu kita kena fikir 2-3 kali. Kecuali masjid yang memang ada ruang untuk budak-budak bermain. Ada playground. Ya, banyak masjid yang ada playground. Budak-budak duduk. Ya, ada penjaga dia. Ya, jadi kalau macam tu, masjid kena sediakan fasiliti lah. Ya, kita duduk bandar takkan tak ada fasiliti tuan-tuan. Ya, kita nak bagi peluang mak dan ayah kita dengar kuliah dengan program kan. Saya ingat masa dulu di US tuan-tuan, bila kita buat winter gathering contoh. Kita buat program kan hujung tahun. Ya, jadi kita buat di hotel, kita sewa hotel-hotel besar. Ya. Jadi pelajar-pelajar datang dari seluruh US sebagai contoh. Ya. So bila kita buat program, anak-anak yang ada anak macam mana? Anak dia ada tempat, ada daycare center dia, ada orang jaga. Ya. Jadi ada tempat untuk apa kita panggil nursing area kan, ya, untuk bagi susu ke anak apa semua. Jadi budak-budak tak menangis. Menangis di tempat dia. Ya. Dan dia leka, dia lalai. Ya. Jadi mak ayah boleh fokus pada kuliah. Ya, pada tazkirah dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kat US kita boleh buat begitu, kat UK boleh buat, takkan kat Malaysia tak boleh buat. Ya, Ustaz kadang tak nampak. Pasal apa? Pengalaman kita duduk kat US, UK, di Australia tu, New Zealand sebagainya, kita tak bawa balik ke Malaysia, tuan-tuan. Kadang-kadang Ustaz tak faham. Ya, dan most of us are professional. Ya, kita engineer by profession, ya, kita chartered accountant, medical doctor, lagilah patutnya pemikiran tu lagi advance, tuan-tuan. Ya, tapi benda tu tak berlaku. Kadang pelik. Ya, dalam masjid surau tempat ustaz ni sebagai contoh, ya. Ramai orang luar beli tanah kat sini, orang Petronas, orang TM, orang Selcom, ya, orang apa kita panggil, ya, medical doctor, chartered accountant, macam-macam orang datang sini. Tapi bila nak mengurus bagi idea tu tak ada siapa bagi idea kadang-kadang. Ya, masjid diurus oleh orang yang kadang-kadang kita kata bukanlah hebat sangat memanglah, ya, sebab kita pun tak boleh bayar gaji tinggi kan, ya, tapi macam tadilah. Banyak orang yang ada duit, ya, yang well to do, ya, yang boleh membantu dari segi idea dan boleh bagi banyak benda fasiliti kat rumah tu macam-macam, macam buku contoh kan. Kat masjid kadang kita minta lah, ya, tuan-tuan dan puan-puan tolonglah infakkan buku-buku kat rumah yang tak pakai tu, ya, buku-buku references ke apa semua sebagainya bawa, ya, kita ensiklopedia kadang macam-macam dekat rumah tu. Berita nikah, Americana apa semua hantarlah ke masjid bagi orang masjid baca. Budak-budak tu, ya, dia duduk kat masjid, paling kurang ya up to date kita punya kita panggil, ya, kita punya library tu. Kadang bukan tak ada, kita pergi rumah, Allah, buku berlambak, siapa baca ni, tak ada siapa baca, hantar ke masjid, kita minta tak hantar pun. Jadi kadang ustaz tak faham, tuan-tuan, ya. Macam mana tuan-tuan punya respon? Macam mana sepatutnya? Ya, tuan-tuan jangan biarkan ustaz sendiri, ya. Kat rumah. Betul Ustaz cakap tu Ustaz. Tapi kadang-kadang masjid tu dia tak minta kan. Kita pun terlupa nak kita pun tak tahu nak macam mana nak bagi. Yalah, kecuali masjid tu tak ada ruang kan, library pun tak ada, memang Betul Ustaz. Tak ada library kebanyakan masjid. Tapi Ustaz rasa masjid-masjid apa tu dekat Kedah ke apa tu, nama apa Madat apa nama. Madat tu memang ni lah. Itu boleh jadikan contoh kan, ya, dia ada dia one stop playground, kan? dia ada macam-macam. Jadi sepatutnya masjid-masjid lain mungkin kita tak sehebat dia lah, tapi fasiliti dia, ya, fasiliti dia, pengurusan dia, itu kita kena belajar, ya. Ustaz percaya ada dululah zaman, ya, mungkin 10 tahun yang lalu, ya, banyak masjid-masjid di Malaysia yang buat visit, ya, kita buat kita panggil Muslim visit lah, ya, friendly visit ke Singapura, tengok macam mana masjid-masjid di Singapura diurus, kerana mereka tak dapat bantuan daripada kerajaan, ya, mereka semua kebanyakannya dibuat oleh orang perseorangan lah, ya, kebanyakannya tu funder dia tu semua lokal, ya, ataupun masyarakat Muslim Singapura lah, ya. Macam mana mereka boleh dapat duit, macam mana mereka urus, ya, mereka buat potongan gaji, mereka buat infak, mereka buat macam-macam dan boleh jalan dengan baik. Ya, kita kena belajar daripada tu, ya, sebab kita dapat peruntukan daripada JAIS, daripada Jawi dan sebagainya, ya, kita patutnya lagi bagus tempat kita, ya. Tapi hakikatnya macam itulah, ya, tak nampak. Kadang library pun tak ada, kita kata macam mana. Masjid library tak ada, tuan-tuan. Ya, patutnya budak-budak, untuk terutamanya anak-anak yang B40 kan, ya, mereka tak ada tempat belajar di rumah. Rumah kecil, tuan-tuan.
kadang-kadang 2 bilik, cuba kita bayangkan. Jadi patutnya masjid itulah ya tempat mereka boleh datang. Kita buat tuition center. Ya, tak ada masalah. Masjid ni bukan untuk mengajar Quran hadis ya tuan-tuan. Mengajar matematik, mengajar sains, mengajar English, ya semua boleh buat. Kita ada dewan di masjid di surau. Ya, dan kita ada ramai guru-guru pencen kita kata, ya. Dan sebahagian guru-guru ni guru-guru daripada MRSM, ya, daripada sekolah-sekolah sains sebagainya duduk di kampung, ya, tapi mereka tak menyumbang pun dari segi idea dan tenaga, ya. Kita bukan nak suruh dia mengajar Quran hadis kan, kita nak suruh dia mengajar matematik, sains dan sebagainya. Jadi itu tuan-tuan, ya. Ustaz rasa benda-benda begini kita kadang-kadang ya kita under use tuan-tuan. Ya, kita tak guna. Ya, ramai ya, minta maaf Ustaz kata, ramai yang bagus-bagus. Ya, banyak accountant kat kampung ni sebagai contoh. Ya, tapi itulah ya kadang-kadang duit keluar masuk masjid pun kadang ya macam itulah tuan-tuan ya, terbengkalai kita kata, tak ada nasihat ya. Sedangkan kita kata ramai ya pensioner ya, daripada jabatan accountant ada, daripada ya ketua accountant tu lah, macam-macam tuan-tuan, tapi tak ada nasihat yang datang ya. Tak tahulah, mungkin macam Kak Norma sebutlah, mungkin masjid tak minta kan, mungkin kita ni nak kena tunggu masjid cakap kot ya, ataupun sekolah kan ya, kadang-kadang tak ada kelab kerjaya di sekolah ke, minta maaf tuan-tuan ya. Ustaz memang ustaz kena sebutlah ya, paling kurang tuan-tuan dengar, tuan-tuan boleh sampaikan, orang lain yang dengar kita punya rakaman dia boleh sampaikan kepada dia, fikirlah kan masing-masing, sebab kita ada kelebihan, kita ada pengalaman, kita belajar overseas sama ada agama ataupun bidang-bidang keduniaan kan, kita ada pengalaman, kita kerja dengan syarikat besar-besar, tuan-tuan kerja dengan Petronas, dengan TM, dengan Selcom ya, dengan TMB, dengan macam-macam. Pasal apa pengalaman kita tu kita tak gunakan untuk membangunkan kampung kita ataupun tempat komuniti kita tuan-tuan. Sayang. Ya, itu benda-benda yang perlu diambil perhatian. Nabi sangat menghargai sumbangan para sahabat. Ya, cuba tuan-tuan bayang. Khalid bin Al-Walid sebagai contoh. Ya, dia memang kafir dulu tuan-tuan. Dia memang lawan Nabi. Tetapi bila masuk agama, masuk Islam, masuk iman dalam hati dia tuan-tuan. Ya, Nabi tetap lantik dia sebagai pemimpin. Ya, Abu Sufyan Nabi lantik sebagai pemimpin. Bukan Nabi lantik Abu Sufyan sebab dia pak mentua Nabi. Bukan tu semata-mata. Ya, kerana karisma dia, kerana leadership skill yang dia ada tuan-tuan. Ya, dan dia orang yang ada integriti, dia ada integriti. Ya, cuma masa zaman jahiliah macam biasalah. Ya, sebab mereka terpengaruh dengan apa kita panggil ya, dengan konsep-konsep budaya jahiliah tu. Tapi bila mereka masuk Islam, ya, mereka sangat berhati-hati. Ustaz bagi contoh tuan-tuan ya. Ketika Nabi pergi ke rumah Hafsah binti Umar, Hafsah isteri Nabi, ya. Nabi sampai, Nabi tengok ada seorang perempuan sedang mengajar Hafsah ya menulis. Perempuan itu namanya Asy-Syifa. Asy-Syifa ni adalah seorang pawang perempuan. Ya, dia tok bomoh lah, ya. Tapi tok bomoh perempuan. Dia memang mengajar jampi serapah. Ya, mengajar apa kita panggil? Ya, mengajar jampi. Ya, mengajar ruqyah, tapi ruqyah jahiliah lah. Jadi Nabi kenal dia, ya. Dia pun bila Nabi sampai dia berbual dengan Nabi, Nabi tanya apa khabar, Nabi tanya, ya tak ada buat ruqyah lagi ke? Oh, dia kata ruqyah tu zaman jahiliah ya Rasulullah, sekarang aku dah masuk Islam. Ya, jadi aku tak buat dah benda-benda macam tu. Nabi rasa macam apa kita panggil, ya ini satu pembaziran sebab dia ada kemahiran ruqyah. Pasal apa bila masuk Islam dia tak teruskan ruqyah dia. Yang Asy-Syifa pula dia takut ruqyah yang dia buat tu ya menyebabkan salah akidah. Ya, ada unsur, ada elemen kufur, syirik dan sebagainya. Jadi Nabi pun interview dia. Nabi kata, yang kau baca biasanya kau baca apa? Nabi tanya. Ya, sebab Nabi dah tentulah Nabi tak tahu kan. Ya, Nabi tahu daripada wahyu. Dia pun baca. Ya, Allahumma rabban nas muzhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a ila anta syifa'an la yughadiru saqaman, ini antaranya. Ada dalam Sahih Bukhari tuan-tuan. Ya, ya Allah, engkau lah yang menyembuhkan penyakit. Ya, Allahumma rabban nas. Ya, jadi dia doa. Ya, maknanya tidak ada yang menyembuhkan melainkan engkau, dan sembuhan yang kau bagi itu sembuhan yang tidak ada rasa sakit. Baca sampai habis tuan-tuan. Ya, ada beberapa versi ya. Ni, ya Allahumma rabban nas. Ya muzhibal ba'si. Ya, ada yang azhibil ba'sa pun ada. Jadi ada beberapa riwayat. Jadi yang baca tu Asy-Syifa. Nabi tak pernah ajar benda-benda tu, ya, tapi yang Syifa baca tu betul. Nabi kata yang kamu baca ni betul. Malah ya dalam Sahih Bukhari disebut ya bacaan Syifa tadi tu ialah disebut sebagai ruqyatun namal, dipanggil ruqyah an-namal. Ruqyah mana jampi, an-namal ruqyah semut dipanggil. Tak tahu apa sebab, tapi itu nama dia tuan-tuan. Ya. Nabi tak pernah ajar tetapi Nabi endorse.
ya, yang dibaca oleh seorang tok bomo jahiliah yang masuk Islam, dan dia tak buka klinik lagi sebab dia kata aku tak boleh lah buka klinik sebab apa yang aku buat tu ritual jahiliah. Nabi rasa itu satu pembaziran kerana dia ada kemahiran meruqyah. Ya, dia biasa mengubat orang sakit, orang demam, ya. Orang kena apa kita panggil, orang kena gigit apa kalajengking, ya. Kena bisa ular dan sebagainya. Dia ada jampi dia. Cuma jampi-jampi dia tu kena baca lah depan Nabi. Nabi akan endorse, okey ni okey. This one is okay, this one is not. This one is okay, this one is not. Kena bagi tahu lah. Kena ada checklist lah kan. Nabi endorse. Nabi kata tak ada masalah, okey. Ya, tak ada berkait dengan elemen syirik, kufur dan sebagainya. Okey, Nabi endorse. So dia amal, dan benda tu ada dalam Sahih Bukhari. Ustaz pun amal juga. Ya, kebetulan masa apa ni isteri ustaz dulu kena apa kita panggil, kena chicken pox. Ya, jadi tak tahu. Memanglah pakai macam-macam ubat lah kan, kita pergi hospital semua macam-macam. Tapi ya, ustaz teringat apa ni ruqyah an-namal ni, ya ustaz kata ni dalam Sahih Bukhari, bacalah amal. Ya, alhamdulillah tuan-tuan ya. Jadi memang dia ada proses kan, dia punya healing proses tu memanglah kita ada rasa sakit semua sebagainya. Alhamdulillah. Ya, kita kata baca dengan keyakinan kita bahawasanya walaupun bukan Nabi ajar tapi Nabi endorse. Ya, sebab tidak ada kita kata oh kalau chicken pox baca doa ni, kalau ni baca ni. Tak ada kan. Ya, melainkan kita kata apa ni doa-doa umum ya, macam bacaan yang dibaca oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ya, oleh Nabi Yunus ya, oleh Nabi Allah Ibrahim, ya, oleh Ashabul Kahfi dan sebagainya. Jadi maknanya ada doa-doa umum ya. Tapi yang khusus kepada penyakit itu tak ada. Jadi boleh tak baca? Boleh. Alhamdulillah tuan-tuan, kita yakin benda itu datang daripada Nabi, Nabi endorse, ya, dan benda itu mujarab kerana disebut dalam Sahih Bukhari. Ya, dipanggil ruqyah an-namal. Ruqyah ra qaf ya tak marbutah, ruqyah maknanya jampi, an-namal. Nama saja. Kita tahu apa sebab. Ya, adakah bila kita baca tu kalau orang semut-semut kaki kan, macam kebah-kebah. Ya, baca tu mudah-mudahan hilang kebah-kebah tu. Mungkin juga Ustaz baca je lah ya. Biasanya okey je, tak ada masalah kan. Tapi macam tadilah, boleh tak baca untuk benda-benda lain? Boleh je, tak ada masalah. Ya, orang kena apa kita panggil. Cuma macam tadilah kan, kalau kena sihir dan sebagainya, lebih baguslah baca ayat direct daripada Quran kan. Ayatul Kursi, 3 kul. Ya, kemudian apa lagi kita kata? Ya, ayat-ayat yang mematikan sihir. Ya, ayat-ayat yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika menceritakan ya apa ni Nabi Musa berlawan dengan ahli sihir. Ada banyak. Ya, ada banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan ya apa ni sihir itu tak menjadi, kita kata. Ya, Allah batalkan kekuatan sihir itu. Jadi ayat-ayat ni boleh dibaca, boleh dikumpulkan, boleh dibaca sehingga menyebabkan kalau ada orang buat sihir, sihir itu tak jadi. Dia jadi tawar sihir itu tuan-tuan, mudah-mudahan. Macam itulah tuan-tuan, macam itulah kita belajar daripada Quran, daripada hadis-hadis Nabi, ya, daripada sirah dan sebagainya, supaya kita boleh amal. Ya, kerana Islam agama yang praktikal. Ya, kita kena jadi practicing Muslim. Ya, how can you practice your Islam tuan-tuan without knowing? Kita tak ada knowledge, tak ada background. Macam mana kita nak amal, kita tak tahu. Ya, jadi kita kena tahulah, kena belajar tuan-tuan ya. Okey, ada soalan? Silakan. Ustaz, Ya. doa tu yang Ustaz share dengan saya tu ke? Doa mengurangkan kesakitan. Ya, Ruqyatun Namal dia panggil. Dia banyak jenis ya, banyak jenis. Tapi itu yang Ustaz baca tu salah satulah. Yang apa ni, syifaan, dia fokus dia pada ujung tu, syifaan la yughadiru saqaman. Kebetulan nama perempuan tadi pun Syifa nama dia. Syifa tu makna penawar. Syifaan, penyembuhan, penawar, la yughadiru saqaman, yang tidak meninggalkan sakit. Itu power di ujung saya tuan-tuan. Allahumma rabban nas muzhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan, ujung sekali. La yughadiru saqaman, penawar ataupun penyembuhan, la yughadiru saqaman, yang tidak meninggalkan sakit. Sebab biasa dalam ya recovery proses tu tuan-tuan, dia ada rasa sakit lah. Ya, macam kita urut kan, mengurut kan. Bila mengurut tu nak baik tu memang sakit. Jadi kita kalau boleh tak nak sakit tu, kalau boleh dikurangi. Kalau tidak pun tak sakit langsung, jadi kurang-kurang sakit. Janganlah sakit sangat, biar. Ya, kalau boleh ada inflammation ke apa, biarlah kurang bengkak tu. Ya. Tapi kita kena tuam lah kan. Macam biasalah. Ya, kalau bengkak kita tuamlah dengan air batu kan. Ya, jangan tuam dengan air panas pula, tak kena lah. Ya, nak kurangkan bengkak dengan air batu. At the same time kita pun baca Allahumma rabban nas muzhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Tuan-tuan, Ustaz share dengan tuan-tuan. Ustaz pernah travel dengan seorang. Ya. Betul lah yang ni Ustaz share dengan saya. Betul ya? Sama ya? Sama. Okey. Ustaz cerita pengalaman. Ustaz
travel dengan somebody lah tuan-tuan. Ya, orang besar. Ya, jadi dia ni somebody lah, memang somebody. Ya, dan dia ada background agama tuan-tuan. Ada background agama. Ya, memang dia belajar agama. Ya, jadi bila Ustaz travel dengan dia, ya, kebetulan dia tak tahu mungkin kurang rehat kan sebab kita travel tu jauh naik kapal terbang, ya. Maknanya 10-11 jam perjalanan, kemudian naik kenderaan pula, ya, mungkin tak selesa, mungkin tak apa. Yalah, ya, sebab dia pun VIP tuan-tuan. Jadi apa ni, sampai satu tempat dia macam nak pitam. Macam nak muntah, nak pitam. Dia tak pitam lah, tapi macam nak pitam, dia relax je. Jadi Ustaz pun datang, Ustaz ruqyah dia. Ustaz ruqyah guna semua yang Nabi-Nabi ajar tu. Ya, As'alullahalazim Rabbal Arsyil Azim ayashfiyani kan, ataupun ayashfiyaka, baca 7 kali, baca bismillah tawakkaltu, macam-macam lah baca. Semua yang Ustaz belajar, yang kita belajar daripada Riyadhus Salihin, Bulughul Maram, Syama'il Muhammadiyah, belajar daripada sirah, belajar daripada hadiah Nabi, semua yang kita belajar tu, kalau macam Ustaz biasa benda tu kita amal, dah jadi kebiasaan. Mesti kita amal tuan-tuan, ya. Jadi bila kita nak ruqyah dia macam tak selesa. Dia macam tak nak. Ya, macam seolah-olah baik makan ubat kan, ya. Kita kata ubat kena makan. Ya, minta maaf, ubat kena makan. Tak, Ustaz tak sebutlah. Kalau Ustaz sebut gelaran ni, tu tak tahu kan. Ya, ubat ni kena makan, tapi ruqyah tu kena pakai sebab Nabi ajar. Nabi ajar ruqyah, ya. Dia kata tak apalah. Dia macam bila Ustaz angkat suara sikit, ya, Ustaz kenal dia pun kenal Ustaz, ya. So kita boleh, tak ada masalah sangatlah kan. Ya. Jadi dia kata bolehlah. Bolehlah. Nampak dia cakap. Macam dia tak ni. Ya, macam dia tak bolehlah nak ruqyah tu, ya. Dapatlah pahala. Jadi dia macam menyindir pula. Tak patutlah macam tu kan. Ruqyah tu Nabi ajar, kita buat je, ya. Dan kita kena yakin insya-Allah dia boleh membantu. Tapi ubat kena makan, pantang kena jaga. Ya. Jadi kalau ubat tak makan, pantang tak jaga, tak berpantang, macam mana tuan-tuan? Tak boleh. Berpantang tu salah satu daripada perubatan. Dan kita ruqyahkan dia, ya, kita ruqyah, ya. Kita letak tangan kita pada, kalau dia macam pening, kepada kepala dia, kalau tangan pada tangan, sebab benda tu tak apa kita panggil, dia tak contagious kan. Kalau contagious, berjangkit tu lain, kita tak boleh sentuh dia. Kita baca daripada luar, macam orang duduk dalam, macam COVID ke apa kan, dia duduk dalam, kita daripada luar, daripada cermin. Tahu tak apa, kita baca daripada luar lah. Ataupun baby kita kan duduk dalam incubator, tu lain, ya. Tapi kalau kita boleh sentuh, kita kena sentuh. Dan Nabi ajar macam tu, ya. Aisyah baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya, baca Fatihah pada tangan dia dan sapu pada tubuh Nabi. Sebab Nabi tak larat, Nabi kena sihir. Tuan-tuan, benda-benda ni semua ada dalam kitab sirah tuan-tuan. Tapi nak kena baca betul-betul. Ya. Jadi kalau ustaz ni antara orang yang apa yang kita baca, apa yang kita tahu, kita amal. Ya, memang kita jadikan kebiasaan. Sebab rugilah kita belajar tapi kita tak amal. Sebab knowledge yang kita belajar ni bukan, tuan-tuan bukan ambil exam pun. Ya, kalau ustaz dulu belajar untuk ambil exam kan, sebab di universiti kita ambil exam. Tapi bila kita habis, kita amal dalam kehidupan seharian kita, ya. Kadang-kadang ustaz pernah jumpa kawan-kawan, ya, kita belajar sekali dulu. Jadi bila dia kena sesuatu, kita pun amal. Dia kata, dia kata Ustaz Anzaruddin masih ingat lagi. Kita kata belajar bukan untuk exam, belajar untuk amal. Dia kata saya lah lama tinggal benda ni dah. Kita kata sayanglah, sebab kita sama-sama belajar, tapi dia tak amal, sayang. Tuan-tuan, ya. Lepas tu kita further study lagi, kita sama masa master kita buat lagi, research lagi, tengok lagi, masa PhD kita buat lagi. Jadi kita punya knowledge tu makin berkembang lah, ya. Dan knowledge kita tu diambil daripada hadis-hadis Nabi yang sahih, bukan daripada hadis dhaif, daripada maudhu' sebagainya, tak, tuan-tuan, ya. Jadi sayang kadang-kadang Ustaz tengok orang agama sendiri, ya. Tuan-tuan bukan kebanyakannya bukan orang agama lah, bukan bidang agama, orang agama, berminat pada agama tapi bukan background agama. Orang yang ada background agama pun kadang-kadang agak memperlekehkan. Ya, macam, ya, kita kata ruqyah semua, dia macam boleh ke? Boleh ke tu memang tak boleh lah tuan-tuan, ya. Dia kata kalau nak ruqyah boleh juga, tapi yalah, yelah tu. Kita dengar pun tak sedap, tapi tak apalah kan, sebab Nabi dah ajar, kita apply, paling kurang kita dapat pahala sebab kita ruqyahkan dia, macam itulah tuan-tuan. Okey, ya. Ada apa masalah tuan-tuan? Kalau ada nak tanya silakan. Ada apa-apa? Kak Nap, ada apa? Dah amal lah tadi tu, yang Ustaz ajar tu. Rasanya alhamdulillah powerful. Tapi kena yakin, ya. Tapi ubat jangan tak makan, tuan-tuan, ya. Ubat kena makan, pantang kena pantang, ruqyah dijadi, tuan-tuan, ya. Kalau pantang tak pantang, tak boleh, ya. Dah tahu gula tinggi kan, hantam juga gula, minum juga teh tarik, ya. 2-3 gelas satu hari, ya. Kemudian tak ada ambil medication, tak ada pantang, tak ada tu, tak ada ni, ruqyah banyak mana pun tak jadi, tuan-tuan.
Ya, sebab apa? Sebab dia mesti kombinasi semua tu. Makan ubat, ya, pantang dan juga ruqyah baru dia jadi tuan-tuan ya. Okey, Anas berkata, tidak ada seorang pun yang bercakap-cakap dengan Rasulullah kecuali orang tersebut terlebih dahulu beredar sebelum baginda beredar. Ya, jadi maknanya Nabi duduk kat situ. Nabi tak meninggalkan majlis. Jadi ada keperluan. Tidak ada seorang pun yang bersalam dengan Rasulullah kecuali orang tersebut terlebih dahulu melepaskan tangan. Bila kita bersalam, ya Nabi tak cepat tarik. Ya, biar orang tu tarik barulah. Jadi itu salah satu cara tuan-tuan ya. Rasulullah adalah orang yang memulakan salam. Nabi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepada mereka yang dijumpainya dan mendahului para sahabat dalam mengulurkan tangan. Ya, macam kita kan jumpa orang. Kita jangan tunggu dia bagi salam. Kita jangan tunggu dia hulur tangan. Kita hulur dulu tuan-tuan. Ya, kita mendepani dia. Ya, kita menghulurkan tangan kita. Jangan tunggu dia. Kadang-kadang dia pun segan. Tapi kalau kita dahulu, insya-Allah dia pun hulur tuan-tuan. Bagi tanya khabar. Assalamualaikum, apa khabar Tuan Haji? Apa salahnya kan? Kadang orang masjid pun kadang tak, muka pun tak pandang tuan-tuan. Ya, salam tapi muka pandang lain. Macam mana? Ya, salam elok-elok. Ya, Assalamualaikum, apa khabar? Sihat Tuan Haji? Ya, Alhamdulillah sihat Ustaz. Boleh datang masjid ni sihat lah. Itu jawapan orang masjid lah. Sihat macam mana Ustaz? Sihat okey. Sihat orang tua Ustaz, orang pencen. Itu jawapan-jawapan biasa. Okeylah tu, tak ada masalah. Ya, mudah-mudahan kita doa mudah-mudahan sihat. Sama-sama Ustaz, sama-sama insya-Allah. Terima kasih atas doa. Kan bagus tu. Ya, perbualan-perbualan begitu kan bagus, ya. Tu benda-benda yang mudah-mudahan jadi pahala lah tuan-tuan. Ya, sebab kita bertegur sapa. Tanya khabar, apa khabar, lama dah tak jumpa, sihat ke, ya. Cucu dah berapa orang kita tanya, ya. Macam mana apa ni, apa kita panggil? Apa amalan-amalan ya harian-harian kita macam mana, okey ke? Boleh datang berjamaah masjid ke, ya. Lama tak nampak, sakit ke, tak sihat ke, ada masalah apa? Ya, kadang-kadang kita lama tak jumpa. Ya, rupanya dia ada masalah. Ya, masalah penyakit tertentu lah. Ya, yang kita pun tak tahu. Dia pun tak cerita tuan-tuan. Kita pun tak ziarah dia kan. Ya, kita pun ziarah dia. Nanti saya datang rumah insya-Allah. Bila kita datang baru dia cerita tuan-tuan. Kita pun tak tahu cerita. Ya, terutamanya bulan Ramadan ni kan orang sibuk. Jadi bila ada orang hospitalized ke warded apa semua kan kita tak tahu tuan-tuan. Ya, tak ada orang pula cerita kan. Ya. Itu yang penting kata-kata WhatsApp group tu kadang-kadang bagi tahu ya. Sahabat kita warded hospitalized. Jadi dia mengharap doa daripada kawan-kawan. Ya, alhamdulillah tuan-tuan yang boleh ziarah dia ziarah. Kalau tak boleh ziarah di apa hospital kita ziarah di rumah kan. Ya. Okey, ada apa? Ada tak ada? Tak ada ya. So tuan-tuan kalau ada soalan tanya tuan-tuan ya. Tidak pernah dilihat ketika bersama-sama para sahabat, Rasulullah duduk dengan melunjurkan kedua kaki hingga menimbulkan rasa tidak senang. Jadi bila kita duduk depan orang tu biar bersopan sikitlah, beradab. Kecuali kita ada sakit kaki ke. Kalau Ustaz minta maaf tuan, ya saya lutut tak berapa sihat. Ya, nampak tak sopan sikit, kita bagi tahu dia. Ya, supaya tak ada sebab tak best lah tuan-tuan ya. Terutama dalam masjid kan orang melunjur ke depan. Melunjur ke depan ni makruh. Jangan melunjur ke kiblat tu. Lepas tu ada guru pula mengajar depan kita kan. So adab tu kena jaga. Ya, kita kena pergi kanan sikit. Ya, kanan sikit lunjur kaki. Sebab kalau tak boleh kan. Dan jangan duduk depan lah. Kalau kita jenis orang yang memang tak boleh duduk lama, duduk belakang sikit. Supaya tidak mengganggu lah. Ya, kalau tidak nanti guru nampak tak sedap tuan-tuan. Guru tak tahu kita ada sakit. Ya, jadi oleh kerana itu kita kena adab-adab ni dalam majlis. Ya, so kena dipelajari tuan-tuan ya. Supaya kita tidak disalah anggap dan terfitnah disebabkan perbuatan kita yang tidak diketahui oleh orang lain. Orang tak tahu kondisi kita macam mana. Baginda memuliakan orang yang menemuinya. Baginda menghamparkan pakaiannya dan memberikan kepadanya bantal yang digunakan sebagai alas duduk. Ya, Nabi bagi apa kita panggil? Ya, wisadah dia panggil wisadah. Waw sin alif dal tak marbutah. Wisadatun. Wisadah tu ada dua lah. Satu untuk duduk, satu untuk letak. Ya, letak apa kita panggil siku. Ya, orang Arab biasa macam tu kan. Dia tak ada kerusi macam kita lah. Yang moden adalah kan. Ya, tapi kebanyakan kalau kita pergi ke restoran ke apa kadang ya makan macam tu lah ya, bersandar tu. Tapi masa makan jangan bersandar lah. Menunggu makan tu boleh. Ya, masa makan jangan bersandar. Ya, kemudian apa lagi? Baginda tetap mempelawanya duduk di atas bantal walaupun dia menolak. Kadang orang tu segan lah. Ya, Nabi pun tak duduk atas bantal, aku pula nak duduk atas bantal. Baginda memberikan gelaran yang baik kepada para sahabat dan memanggil mereka dengan panggilan yang paling disukai sebagai memuliakan mereka.
Ya, Nabi panggil Abdul Rahman. Ya, Abdul Rahman tu nama yang elok dah. Tapi Nabi panggil dia Abu Hurairah. Kerana Nabi melihat bagaimana dia mesra dengan kucing. Dia very animal friendly kita kata. Ya, jadi oleh kerana tu, ya, maka Nabi panggil dia ya Abu Hurairah. Dia suka. Ya, apa ni Sayyidina Ali kan? Dia Abul Hasan, ya, dia punya kunyah. Tapi bila dia masuk ke Masjid Nabawi pada masa tu dia letih, ya, dia tertidur. Dia tidur mengiring lah, mengiring ke kanan menghadap kiblat. Jadi bila dia dengar suara Nabi datang, dia pun terjaga, malu dia dengan Nabi. Sebab ya, bapa betul dia. Ya, dan juga bapa angkat dia kan yang besarkan dia sejak kecil daripada umur 8 tahun. Sampailah ya kita kata berhijrah ke Madinah. Jadi apa yang berlaku ialah ya ada turab, ada pasir, ya, ada tanah dekat pipi dia. Maka Nabi pun panggil. Nabi suka tengok ada tanah, ada pasir. Nabi pun panggil ya Aba Turab. Ya, wahai orang yang memiliki pasir ataupun tanah di mukanya. Abu Turab ni bukan bapa pasir lah, ya. Abu di situ mana orang yang memiliki zu turabin. Ya, bukan Abu Turab tu maknanya ya kita kata bapa, ya, macam tadi bapa apa ni apa kita panggil ya kucing betina, bukan dia tak ada pula isteri dia kahwin pun tak Abu Hurairah, ya. Jadi macam mana nak melahirkan anak kucing pula, ya. Tapi itu adalah gelaran dia. Kunyah apa ni kita panggil lakab dia, ya. Jadi biasa Nabi begitu. Nabi panggil mereka dengan panggilan yang baik. Kadang-kadang mereka belum ada anak tapi Nabi panggil dengan panggilan yang betul. Dia dipanggil sebagai Khail. Ya, Khail maknanya kuda. Nabi panggil dia Khair, Nabi tukar. Ya, namanya Sa'bun, namanya difficult, namanya susah. Nabi tukar jadi Sahal. Ya, jadi Nabi tukar. Ya. Abu Bakar dipanggil Abul Ka'bah, dipanggil Abdullah, Nabi tukar. Ya, Abu Hurairah asalnya dipanggil Abdul Syam, hamba kepada matahari, dipanggil Abdul Rahman. Ya, Nabi tukar. Boleh tak tukar nama? Boleh. Ya. Terutamanya kalau nama tu sinonim dengan benda-benda yang tak elok. Ya, contoh kita panggil Husain bin Salam, seorang pendeta Yahudi, ya, dia masuk Islam. Nabi tak kekalkan Husain tu. Walhan nama cucu Nabi pun Husain juga, ya. Kerana Husain tu dah sinonim dengan orang ulama Yahudi, Nabi tukar jadi Abdullah bin Salam, ya. Jadi ada nama yang ditukar kerana ada stigma yang negatif pada nama tersebut. Kadang-kadang ada begitu, tuan-tuan. Okey, ya, kemudian apa lagi? Baginda tidak memotong percakapan seseorang kecuali apabila membawa dosa. Cuma itulah kadang-kadang ustaz pun kadang-kadang tak ikut juga, ya. Kadang-kadang sebab tengok orang ni melerik-lerik tanya soalan, kita potong ajalah. Ya, sebab nak jimatkan masa kan. Tapi macam tadilah kalau tak ada apa-apa kita panggil tak ada urgency kita kata, tak ada apa-apa kita nak kejar, kita bagilah peluang dia bercakap dulu. Ya, bagi dia bercakap ya supaya kita dapat dengar biji butir apa dia nak bagi tahu tu. Ketika itu baginda akan memotongnya sama ada dengan cara melarang atau beredar dari situ. Kadang-kadang Nabi tak suka. Nabi beredar je dari situ. Ya. Baginda adalah orang yang paling banyak tersenyum dan mempunyai jiwa yang paling bersih kecuali ketika menerima wahyu. Jadi menerima wahyu ni Nabi dalam keadaan yang tuan-tuan tahulah, ya, macam berpeluh-peluh, ya. Kalau duduk atas unta pun unta tu jatuh, ya, unta tu terduduk, ya, dalam keadaan yang Nabi tak apa orang, sebab tu orang Arab Quraisy menganggap Nabi ni ada sawan. Pasal bila Nabi dapat ayat Quran tu, dia tengok Nabi ni macam bila orang panggil nama Nabi pun Nabi tak jawab. Pasal Nabi sedang fokus pada ayat yang diturunkan oleh Allah tadi, ya. Ataupun Nabi berkhutbah, Nabi serius. Tak ada ketawa-ketawa lah, tuan-tuan, ya. Kalau dalam keadaan biasa ada tak gurau-gurau Nabi? Ada. Ya, mengenai rasa belas kasihan, penyayang dan rahmat kepada semua makhluk. Ya, azizun alaihi ma'anitum ni, ya. Dua ayat terakhir dalam surah At-Taubah, tuan-tuan, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sambung dia, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian kita baca yang hujung lah, ya. Yang kita baca sebagai fa in tawallaw faqul hasbiyallah, ya, ayat 29, 128, ya, dan 129. Ni dua ayat yang kita biasa bacalah. Terutamanya ayat 129, ya, daripada hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali satu hari. Lepas subuh sekali, maknanya zikir siang, dan juga lepas maghrib, ya, zikir malam. Ya, jadi kalau ustaz buat buku tu, maknanya buku ustaz tu ustaz akan namakan, biasa orang buat zikir pagi dan petang kan. Jadi ustaz akan buat zikir subuh dan maghrib. Supaya orang tahu, ya, zikir ni waktu maghrib. Ada tak zikir petang? Ada. Ya, tetapi dibezakan. Ada zikir petang, ada zikir maghrib.
Maghrib tak boleh baca petang. Bukan tak boleh, tapi tak sesuai lah. Ya, kita baca pada tempat yang sesuai seperti mana Nabi ajar. Macam kita baca suratul Muluk. Orang tak baca suratul Muluk maghrib. Dia kata apa salahnya saya nak baca Quran? Tak salah pun, memang tak salah. Tapi timing tak kena. Ya, nak baca surah Al-Kahfi, nak baca malam Rabu, malam Selasa, bacalah. Tetapi yang paling betulnya malam Jumaat. Ya, kalau tak boleh malam Jumaat, siang Jumaat. Jadi kadang-kadang orang ni dia tak ikut peraturan SOP. Ya, dia ikut suka hati dia. Dia kata yang penting ikhlas. Ikhlas memang penting, tapi kena ittiba, kena ikut seperti mana Nabi ajar. Ya, jadi jangan suka-suka hati saja. Ibadah kita tak boleh cipta sendiri. Ya, kita kena ikut seperti mana Nabi ajar. Ya, dan nak ikut macam Nabi ajar, kena baca kitab hadis, baca kitab sirah, ya, kena baca tafsir dan sebagainya. Ya, tuan-tuan datang kelas baru tuan-tuan tahu. Ya, sebab kalau kita boleh baca sendiri, bacalah, tak ada masalah. Tapi kalau kadang-kadang kita baca mungkin keliru, ya, mungkin kita tak faham. Jadi elok kita bertanya lah, ya, pada guru yang mengajar kita. Okey, tuan-tuan, ni itu cerita dia. Kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, surah Al-Anbiya ayat 107, ya. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Ya, Nabi ini sebagai rahmatan lil alamin. Maknanya rahmat Nabi ini orang munafik pun dapat rahmat. Ya, dapat rahmat daripada kehadiran Nabi tu. Sebab Nabi tak bunuh orang munafik. Nabi bunuh orang munafik? Tak bunuh. Ya, walaupun orang munafik itu buat macam-macam tuhmahan kepada Nabi. Apa yang Abdullah bin Ubay tak buat pada Nabi, semua benda dia buat. Sehingga ya kata anak dia Abdullah bin Ubay, dia kata ya Rasulullah, biarkan aku bunuh bapa aku. Ya, pasal apa? Sebab kalau orang lain bunuh nanti dia berdendam. Jadi dendam orang Arab ni kuat, tuan-tuan. Jadi biar dia yang apa kita panggil, biar dia yang bunuh sendiri supaya dia tak dendam dengan orang lain sebab dia yang bunuh. Sampai peringkat begitu, ya. Tetapi macam tadilah, Nabi tetap nak mendoakan dia, Nabi tetap nak solatkan jenazah dia walaupun ya Allah telah larang, tak boleh. Ya, Umar pun ingatkan Nabi, barulah Nabi apa kita panggil back off, tuan-tuan. Kalau tidak, Nabi nak proceed aja. Sebab kalau Nabi doa, kalau Allah terima doa Nabi, selamat Abdullah bin Ubay. Ya, tapi Allah dah larang dah, tak boleh. Ya, walaupun mendoakan di kubur tak boleh. Ya, kerana memang terbukti dia seorang munafik yang clear, tuan-tuan. Ya, mana falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, ya, tabarra minhu. Macam Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim doakan tak bapak dia, doakan bapak angkat dia ataupun bapak saudaranya. Falamma tabayyana lahu, maka ketika mana jelas baginya annahu, ya, aduun lillah, bahawasanya bapa saudara dia tu yang besarkan dia tu adalah musuh bagi Allah, tabarra amin, maka dia pun berlepas diri, tak ada doa lagi dah. Ya, selama ni dia istighfar, tak minta ampun untuk bapa saudara dia, ya. Memang tuan-tuan dia minta. Ya, sampai Allah bagi tahu bahawasanya Ibrahim, clear bapa saudara engkau, bapa angkat engkau yang besarkan engkau ni, ya, dia memang aduun lillah, musuh bagi Allah. Maka tabarra amin, ya, maka berlepas dirilah Nabi Ibrahim daripada bapa saudara dia. Ya, itu Quran ajar macam tu, tuan-tuan. Kita kena follow lah. Okey, ya. Diriwayatkan bahawa seorang lelaki Badui datang meminta sesuatu daripada Rasulullah dan baginda memberikannya. Kemudian baginda bertanya, adakah aku telah berbuat baik kepadamu? Ya, orang Badui tersebut menjawab, tidak. Sedangkan Nabi dah bagi dah, ya, apa yang diperlukan. Engkau tidak berbuat baik kepadaku, dengan itu orang-orang Islam merasa marah dan mereka bangun untuk bertindak ke atasnya. Maka Rasulullah mengisyaratkan supaya mereka tidak melakukannya. Duduk, ya. Kemudian baginda bangun dan masuk rumah. Baginda memanggilnya dan menambahkan sesuatu sebagai pemberian daripadanya. Kemudian baginda berkata, ya, adakah aku telah berbuat baik kepadamu? Dia menjawab, ya. Semoga Allah membalas kepada keluarga dan kamu, ya, kaum kamu dengan kebaikan. Rasulullah berkata, engkau telah berkata sebagaimana yang telah engkau katakan. Dan ia mendatangkan sesuatu kesan kepada jiwa para sahabat. Ya, sebab para sahabat marah, ya, pasal dia kata Nabi tak buat baik pada dia. Sedangkan dia dah bagi banyak dah. Rupanya dia nak lagi. Sekiranya engkau mahu, maka katakanlah kepada mereka apa yang telah engkau katakan kepadaku. Sehingga kesan tersebut terhapus daripada mereka. Jadi, para sahabat ada tak rasa marah kepada, apa kita panggil, ya, kepada apa ni, perbuatan lelaki Badui tadi? Sudah tentulah ada. Ya, jadi sebab tu Nabi kata kalau boleh, pergi jumpa dengan mereka ataupun buat statement depan mereka. Ya, bahawasanya dia puas hati dengan apa yang Nabi buat, apa yang Nabi bagi pada dia, kena bagi tahu. Supaya mereka tidak menyimpan rasa dendam ataupun rasa sakit hati terhadap Badui tadi. Ya, kita kena clearkan, tuan-tuan. Sebab tu kita kena bagi tahu, minta maaf, ya. Mungkin saya ada buat kecil hati, tuan. Ya, minta maaf. Saya cakap terus terang aja, ya.
mungkin saya buat tu ya terlepas cakap ataupun ya ingatkan tak ada masalah apa-apa punya tak boleh. Ada orang macam tu kadang-kadang tuan-tuan. Ya kita macam bukan kita nak bergurau dengan dia kan, tapi dia anggap benda tu sebagai serius dan dia ambil hati ya, dan dia tak mesra dengan kita. Selama ni kita mesra ya, dah sampai 2-3 bulan tak mesra. Kita pun kata apa sebab dia pun tak cerita kan. Kita pun pergi jumpalah dia. Daripada kita tunggu sampai bertahun, baik kita jumpa dia, pergi jumpa dia personally, datang rumah dia. Dia kata apa, Haji ya, lama tak datang ya. Datang nampak Haji macam lari-lari je kat ustaz. Ya, kita tanya ada apa? Dia kata tak ada apa ustaz, biasa je, tak boleh. Ya, ada benda ni. Ya, kita pun tanya apa sebenarnya. Dia pun cerita. Dia kata minta maaf ustaz, saya pun bersalah juga ya. Sebab pernah ustaz sebut satu perkara tu ya, saya rasa macam ustaz tembak saya, dia kata. Ya, ustaz tak tembak ya, tapi saya rasa macam ustaz tembak saya. Ya, macam tadilah bila kita sebut apa ni, apa kita panggil ya, accountant contoh kan. Dia kebetulan dia pun accountant. Dia rasa macam ustaz tembak dia. Sebenarnya ustaz tak tembak dia, ustaz cakap secara umum. Ya. Jadi saya macam terasa hati sikit. Ustaz kata kalau macam tu ustaz minta maaf. Ya, minta maaf sungguh-sungguh ya, sebab tak nak, sebab kita mesra. Tiba-tiba sekarang ya menyebabkan tak mesra dah. Jadi lari, jadi jauh kan. Jadi bila macam tu tak seronok lah. Rasa macam dunia ni sempit. Ya, bila dunia sempit tak best, ya. Jadi oleh kerana itu saya minta maaf. Sebab kita nak tunggu dia minta maaf, memang dia tak minta maaf punya tuan-tuan. Jadi kita yang kena mulakan seperti mana Nabi menghulur salam. Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi hulur tangan. Jangan tunggu orang. Ya, kita yang mulakan tuan-tuan. Ya, kita kena apa kita panggil, ya. Kita kena mulakan. Ya, kita kena apa kita panggil, ya. Kita tak boleh tunggu orang lain. Sebab benda-benda baik ni kadang-kadang sebab orang mungkin tak macam kita kan. Kalau macam kita kalau boleh nak berkawan dengan semua orang. Ya, tapi ada setengah orang memang dia bukan macam tu. Ya, dia jenis introvert sikit. Ya, kalau kita extrovert, kita approach dia tuan-tuan. Kita kena reach out dia. Jangan tunggu dia. Kalau tunggu sampai bila pun tak jadi tuan-tuan, ya. Macam orang bercinta lah kita kata, ya. Jadi kalau ustaz tengok cerita apa kita panggil, cerita di bawah apa ni, di bawah apa tu? Ya, di bawah apa yang Quran, di bawah lindungan Kaabah tu, ya. Apa ni novel yang diangkat menjadi filem kan. Jadi masing-masing apa kita panggil watak tadi. Ya, watak Hamid ya dengan perempuan tu apa nama watak dia ya. Jadi masing-masing tu suka satu sama lain tapi tak bercakap, diam. Lelaki pun tak bagi tahu, perempuan pun tak cakap sampai ke sudah. Ya, dan akhirnya dua-dua meninggal tuan. Seorang meninggal di Kaabah ya, apa kita panggil Hamid tadi masa buat haji, dan yang perempuan tadi apa nama dia tak tahu ya, dia Zainab ya. Hamid dan Zainab. Zainab tu meninggal di kampung dia. Ya, masing-masing memendam perasaan, akhirnya meninggal macam tu saja. Patutnya bagi tahulah. Berjaya tak berjaya tu cerita lain kan. Kita express saja, kita bagi tahu. Kalau memang bukan jodoh kita, sudahlah, tak ada masalah ya. Tapi jangan kita pendam. Ya, makan hati orang kata ya. Okey, baginda berkata, adakah aku telah berbuat baik? Ya, dia kata ya. Kali kedua tu baru ya. Jadi Nabi pun bagi tahu dia, ya, kamu telah berkata sebagaimana yang telah kamu katakan, dan ia mendatangkan sesuatu kesan kepada jiwa para sahabat. Sebab sahabat tak sukalah, sebab seolah-olah macam dia tak hormat Nabi, dia tak menghormati. Sekiranya kamu mahu, maka katakanlah kepada mereka apa yang telah kamu katakan kepadaku. Yang kamu kata kamu puas hati dengan aku tu, kamu kena cakap depan sahabat, supaya mereka boleh menerima bahawasanya okey, sekarang dia dah tahu dah cerita sebenar. Ya, sebab kadang-kadang tuan-tuan, memang kita kena bagi tahu. Kalau tidak, orang tak tahu, dia masih ingat yang lama. Ya, sebab sesuatu yang kita tahu, ya, dia akan kekal begitu sehingga kita diberitahu benda tu bukan begitu. Ya, al-aslu baqa' makana ala makan. Ya, macam kita tahu kan, orang tu dulu dia kerja sebagai apa kita panggil, dia kerja sebagai engineer. Ya, kita dah tak jumpa 5 tahun. Orang tanya kita macam mana kawan kita, dia engineer lah. Sebab kita tak tahu, rupanya dia dah berhenti. Ya, dia dah buat bisnes lain dah. Dia dah jadi apa kita panggil, dah jual insurans dah, dia jual takaful lah kita kata. Ya, ataupun dia dah buat bisnes lain, dia buka dialysis center ke, tak ada kaitan pun dengan dia punya bidang engineering tu. Jadi oleh kerana kita tak tahu, kita akan kata dia tetap engineer. Dia kata dah, kawan tu 5 tahun dah buka pusat dialisis, dia dah handle pusat dialisis dekat Sarjana Utama tu. Ya, mana dia kerja sebagai engineer dah. Ya, dia dah ambil WSS dah, ya, dapat banyak duit, dia pun beli tempat tadi. So dia beli dialisis punya apa kita panggil mesin, ya, alhamdulillah. Ya, dia handle benda-benda tu. Sebab ya, dia siap pergi buat kursus lagi.
Khusus macam mana nak handle apa ni pusat dialisis tu. Ya, dia pergi belajar pula, pergi Singapura pula belajar. Ya, ambil kursus ya 3 bulan kat sana, lepas tu balik baru dia buat. Jadi kita pun tak tahu cerita. Tapi pasal apa kita kata dia masih engineer? Pasal itu maklumat yang kita tahu sebelum ni, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu para sahabat tak tahu bahawasanya dia dah puji Nabi, sebab sahabat dah marah dengan dia dah. Nabi kata pergi jumpa para sahabat, bagi tahu dia bahawasanya aku dah puas hati dengan Rasulullah. Ya, dia menjawab ya, dia pun pergi. Ya, selesailah tuan-tuan untuk hari ni. Ya, sampai ke muka surat yang ke 372, tuan-tuan boleh tandakan. Kalau ada soalan silakan, ada apa-apa? Tak ada ya. Muka surat 372. Okey, hari ni dan ya. Okey tuan-tuan, ya, ada apa-apa PMP? Tak ada. Okey, kalau tak ada sekadar tu, selamat mencari malam qadar. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi baqiyati syahri Ramadan wa ballighna lailatal qadri fi hazihi sanah wa fi kulli sanah. Amin ya rab. Amin. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz, Assalamualaikum. just, Ya. Ustaz, just a brief one, Ustaz. Ya. Minta maaf terlambat sikit ni. Just nak bagi tahu that kita PMP masih menerima sumbangan untuk bakul Ramadan atau iftar sehingga hari Jumaat malam, insyaAllah. Ya. Boleh teruskanlah infak siapa yang berhajat, insyaAllah. Ya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan semua yang kita hajati dapat, ya. Yang kita plan untuk buat program-program dakwah ni berjalan dengan baiklah. Mudah-mudahan. Terima kasih pada PMP, pada semua tuan-tuan dan puan-puan yang masih sudi untuk bersama dengan kita. Dan ambil manfaat lah, ya, dengar balik tuan-tuan. Ya, banyak benda yang Ustaz rasa tuan-tuan boleh ambil ya sebagai contoh yang praktikal sifatnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama je. Terima kasih, Ustaz. Sama.